Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada hari ini 4 hari bulan Julai tahun 2023 untuk siri kuliah online, kuliah online. So far semua boleh dengar suara saya? Jelas? Alhamdulillah boleh dengar, Coach. Okay, alhamdulillah boleh dengar. Alhamdulillah. Okay, so insyaAllah seperti biasa malam ni kita akan membincangkan 2 topik, di mana topik kuliah yang pertama akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar, iaitu kisah-kisah benar pesakit yang sembuh dengan bacaan ayat-ayat ruqyah. So merupakan perkongsian pengalaman daripada Ustaz Sinar mengenai pesakit-pesakit yang sembuh daripada sesi rawatan ruqyah, di mana kemudian akan bersambung dengan kuliah kedua mengenai santau. Okey, mengenali santau yang akan dibentangkan oleh saya. Okey, so tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan kuliah bahagian pertama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Coach Kamarul Azli, dan syukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada majlis ilmu kita pada malam ini. Adakah suara saya jelas? Boleh didengar? Alhamdulillah jelas. Saya akan buka slide. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini saya akan menyampaikan kisah-kisah benar berkenaan orang yang sembuh dengan terapi ruqyah syariah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tujuan saya sampaikan ini supaya memberi motivasi kepada peserta-peserta yang hadir, terutama yang sakit atau keluarga mereka yang sakit, bahawa masih ada harapan. Walaupun sakit dah bertahun-tahun, walaupun ke hospital dan doktor dah giling kepala menganggap penyakit itu tidak boleh diubati, dengan ruqyah syariah, dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kita masih boleh sembuh, insya-Allah. Kalau kita meninggal dunia juga daripada penyakit kita, itu adalah Allah yang takdirkan ajal kita, disebab Allah jadikan sakit itu sebagai penyebab asbab kepada ajal kita. Semua manusia akan mati. Tapi insya-Allah jika kita Allah panjangkan umur, belum lagi tiba masanya ajal kita sampai, insya-Allah kita akan sembuh dengan terapi ruqyah syariah atau dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada malam ini, kisah-kisah yang disampaikan dalam kuliah kita pada malam ini adalah kisah benar. Kisah-kisah benar tersebut saya petik daripada buku bertajuk Sembuh dengan Al-Quran, tulisan Isha binti Rashid Al-Maziyad, yang diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Indonesia oleh Effendi Ahmad. Dalam kisah-kisah ini banyak kepada penyakit ain dan juga penyakit fizikal. Mungkin akan datang, baru saya akan lagi sampaikan kuliah berkenaan dengan sakit yang melibatkan gangguan jin.
itu mungkin akan ada segmen lain, ada kuliah lain, sebab untuk saya sampaikan kalau penyakit, kisah rawatan penyakit gangguan jin, kalau kita ambil daripada buku-buku atau pengalaman saya sendiri, banyak dialog antara perawat dan jin yang merasuk. Jadi kita akan cuma pilih beberapa kisah untuk disampaikan. Yang penting bukan sekadar kisah tersebut, tapi pelajaran yang diperolehi daripada kisah tersebut. Maka dalam kuliah kita pada malam ini, saya akan sampaikan kisah itu seperti yang tertulis dalam buku Sembuh dengan Al-Quran, dan bukan semua kisah-kisah itu, saya akan ambil beberapa kisah terpilih dan saya akan sampaikan dalam bahasa Malaysia sebab buku itu tulisan bahasa Indonesia. Dan selepas dari saya sampaikan kisah itu, saya akan berikan apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut. Dan sebagian besar kisah tersebut adalah diceritakan sendiri oleh pesakit kepada penulis buku tersebut. Jadi gaya bahasa tulisan itu ada kalanya seperti penulis yang menceritakan sendiri perkara itu sebab pesakit itu sendiri menceritakan kepada penulis. Ada kemungkinan penulis ini adalah juga seorang ruqyah, peruqyah wanita. Tidak diberitahu dalam buku tersebut, tetapi daripada diceritakan, kemungkinan beliau adalah ruqyah, seorang peruqyah wanita. Okey, kita akan masuk kepada kisah yang pertama. Sebelum itu, inilah kulit muka buku yang bertajuk Sembuh dengan Al-Quran yang ditulis oleh Hisha binti Rashid Al-Mazyad. Ini buku adalah dalam bahasa Arab, terbitan di negara Arab tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mengisahkan tentang rawatan dengan Al-Quran, dan di penghujung buku tersebut ditunjukkan kisah-kisah benar bagaimana orang sembuh daripada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kisah yang pertama, tajuk kisah yang pertama adalah tumor ganas disebabkan ain. Tumor ini adalah satu ketumbuhan, kalau ia menjadi lebih teruk, ia akan menjadi kanser atau dalam bahasa Indonesia disebut kanker. Kanker dalam bahasa Indonesia. Okey, kisahnya begini. Ada seorang wanita pernah memberi komen terhadap anak saudara perempuannya. Sepanjang waktu diperhatikan, ya, antara teguran tu si makcik atau ibu saudara ni katakan, sepanjang waktu aku perhatikan, jika tidak sedang hamil, pasti kamu sedang menyusui. Artinya anak buah dia ni, kalau dalam bahasa Sabah atau dalam bahasa Melayu Semenanjung, anak saudara ni asyik beranak saja. Jadi dia tegur, sepanjang waktu aku perhatikan, jika tidak sedang hamil, pasti kamu menyusui. Lalu apa berlaku terhadap anak saudaranya itu? Kalau di Sabah kita sebut anak buah. Tidak lama selepas itu didapati ada tumor tumbuh di payudara anak saudaranya. Subhanallah, para dokter dan dibawa kepada dokter ke hospital, para dokter pun memutuskan untuk membedah payudaranya. Lalu emak saudara tersebut mengetahui bahawa anak saudaranya sedang menanggung penderitaan itu. Anak saudaranya berkata, sungguh aku malu pada emak saudaraku kalau harus memintanya berwuduk untukku. Yang anak saudara ni sakit. Dia selalu beranak, dia selalu menyusu. Jadi dia ditegur oleh emak saudara. Jadi di negara Arab, masyarakat Arab, mereka faham ni budaya ni penyakit ain. Jadi anak saudara ni malu nak minta ini bekas air wuduk ibu saudaranya lah.
Jadi apa yang dia buat selepas tu, dia minta wanita lain, orang tengah, agar emak saudaranya mandi untuk mengobati anak saudara tersebut yang sakit kena tumor di payudara. Maka emak saudara itu pun bagus. Dia tidak mempertikaikan anak saudara, tidak mengatakan apalah ni anak saudara menuduh saya membuat sihir kah dan sebagainya, tidak. Bila dia diminta, dia lakukan. Emak saudara itu pun mandi air, dan air itu diserahkanlah kepada pesakit. Maka dengan izin Allah, anak saudara itu sembuh tatkala ia berwuduk dari bekas air basuhan emak saudaranya. Bagaimana berwudukkah atau mandikah, itu teknik dibincangkan mungkin di perkara lain. Sekarang ini kita menceritakan kisah-kisah benar dan pelajaran kita boleh dapat tentang teknik-teknik macam mana merawat ain, itu kita boleh bincangkan pada kuliah-kuliah akan datang. Jadi dikatakan cara ini ada bersesuaian dengan sebuah hadis yang ada. Hadis mengatakan jika kalian disuruh mandi kerana menimbulkan atau tertuduh menebarkan ain, maka mandilah. Dan sebenarnya niat emak saudara itu jujur saat menegur anak saudaranya. Biasa kan dalam budaya kita pun kadang-kadang emak saudara menegur anak saudaranya, kadang-kadang dalam bentuk mainan. Cuma malangnya ia tidak sebut bismillah, ia tidak sebut masya Allah tabarakallah. Dia tidak ada rasa, sebenarnya rasa hasad, dengki kepada anak saudaranya. Dan di sini pelajarannya, ain pun tidak semestinya kerana ada hasad dengki. Jadi semasa mak saudara itu berwudu, airnya digunakan oleh anak saudaranya untuk rawatan. Alhamdulillah Allah menyembuhkannya. Okey, kita tengok apa pelajaran daripada kisah ini. Pelajaran atau pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini, pertama, penyakit ain memang wujud. Dan sebenarnya banyak pelajaran kita boleh dapat. Saya cuma ringkaskan beberapa pelajaran. Sebenarnya bukan apa yang seperti tertera di skrin saudara-saudara sekalian. Sebenarnya lebih banyak pelajaran juga yang lebih dari apa yang dinyatakan, yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah ini. Okey, yang pertama, penyakit ain itu memang wujud. Kedua, seseorang boleh mengenakan ain kepada orang lain walaupun dia tidak berniat mengenakan ain. Jadi janganlah salah sangka orang yang mengenakan ain kepada orang lain itu orang itu berniat, orang itu memang dia jahat. Seolah-olah orang yang mengenakan ain ini macam ahli sihir. Dia suka-suka, dia tengok seorang tu dia nak kenakan ain, dia tengok orang tu dia kena ain. Tidak semestinya begitu. Kalau ada orang yang berpendapat begitu, dia samakan ain ini dengan sihir. Bagi dia, orang yang mengenakan ain kepada dia, orang tu macam seolah-olah mengenakan sihir kepada dia, orang tu penjahat. Tidak semestinya. Walaupun kita tidak berniat, boleh juga kita mengenakan ain kepada orang lain. Sebenarnya pelajaran yang kita boleh dapat, ain boleh menyebabkan sakit fizikal seperti tumor. Ain ini beza dia yang dalam ilmu perubatan lain, ilmu perubatan moden kah, ilmu perubatan tenaga dalam kah, ilmu perubatan kuasa minda kah, reiki kah, tidak ada membincangkan penyakit ain kecuali ruqyah syar'iyah. Dan dalam ruqyah syariah lah yang mengajar bahawa ada benda-benda, ada penyakit nampaknya fizikal seperti tumor, kanser, tapi punca asal adalah ain. Kalau kita belajar ilmu lain, rawatan lain, tidak ada membincangkan perkara ini kecuali dalam ilmu ruqyah syariah. Ini kelebihan dia. Seterusnya, antara cara merawat penyakit ain ialah mandi air wuduk orang yang mengenakan ain. Sebenarnya ini boleh dibincangkan panjang lebar, kita tidak akan bincangkan di sini. Malah sebenarnya ada kuliah-kuliah online kita yang telah membincangkan berkenaan penyakit ain dan teknik-teknik merawatnya. Siapa yang selalu hadir setiap minggu,
dapatlah pelajaran. Kalau tidak hadir pandai miss, itulah yang kita ketinggalan lah sebagian ilmu tuh. Tapi dengan ihsan admin, terutama ketua admin kita Coach Kamarul, dia telah rakam dan tayangkan di YouTube. Boleh klik link, boleh tengok di YouTube untuk ulang kaji. Kalau orang lain dia tidak akan sebarkan di YouTube sebab dia akan buat kuliah online untuk dikenakan bayaran yuran. Jadi dia tidak akan sebarkan di YouTube sebab nanti orang tengok di YouTube free lah pula. Tapi kita tidak mementingkan keuntungan komersial semata-mata, kita sebarkan juga di YouTube untuk counter balik dengan perawat-perawat yang disangkakan merawat cara Islam yang ikut syariat tapi tidak. Jadi ada alternatif lain kepada orang awam untuk melihat, menonton, memahami bagaimana sebenarnya ruqyah syariah untuk membezakan dengan perawatan orang-orang Islam lain tetapi tidak patuh syariah. Jadi tontonlah, kalau temis tidak dapat hadir tiap-tiap minggu, tontonlah di YouTube channel Coach Kamarul Miftahus Salam. Seterusnya pengajaran yang kita boleh dapat, kita boleh menggunakan orang tengah, middleman, untuk meminta pelempar ain, memberikan air wuduknya. Kalau kita segan minta, kita takut ada nanti selisih faham. Contohnya kita rasa bos kita di tempat kerja asyik memuji kita, rajin bekerja. Tiba-tiba kita sakit, kita segan minta dengan bos kita sebab nanti bos salah sangka menuduh dia menyihir kita. Kita boleh minta dengan orang tengah. Contohnya kalau kita rapat dengan istri bos tu, istri bos yang minta dan sebagainya lah. Ini sebagai contoh saja. Kita boleh minta orang tengah untuk yang memujuk pelempar air untuk memberikan contohnya air wuduknya untuk dijadikan rawatan. Dan jangan bimbang, rawatan penyakit ain bukan semata-matanya dengan air wuduk. Ada banyak lagi cara yang telah dibincangkan sebagiannya di kuliah-kuliah online masa lalu. Oke, seterusnya. Kisah seterusnya, tajuknya dokter sudah angkat tangan. Ternyata aku sembuh dengan Al-Quran. Dokter dah giling kepala, tidak merasakan tidak boleh sembuh, tapi pesakit sembuh juga dengan Al-Quran. Jadi kisahnya begini, seorang lelaki pernah menderita penyakit kanser di negara Arab. Dia telah berusaha melakukan pengubatan di negeri ini yaitu Saudi Arabia. Namun jawapan yang dia dapatkan adalah pengubatanmu hanya dapat dilakukan di negara barat. Dokter-dokter di negara Arab sudah angkat tangan. Katakan tidak lagi boleh merawat kansernya. Jadi dia kata kena pergi yang rawatan yang lebih canggih, yang alat lebih mencukupi, doktor lebih pakar, yaitu di luar negara. Maka pesakit pun terpaksa terbang ke Amerika bersama saudaranya. Setelah diperiksa, dokter berkata kepada saudaranya, penyakit ini sudah tidak boleh diobati. Dokter dah angkat tangan. Keadaannya sudah sangat parah. Mungkin stage 4 mungkin. Sudah sangat parah. Keadaannya akan terus seperti ini sampai ia meninggal dunia. Maka pada malam harinya, saudara yang menemani pesakit itu teringat firman Allah. Allah takdirkan terdetik di hatinya, dia teringat firman Allah. Dan ayat ini juga digunakan ayat untuk meruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Siapa belajar dengan Ustaz Sarhan Safi, tentunya mengenali ayat ini. So, ayat ini antara yang diajar oleh Ustaz Sarhan Safi. Yang maksudnya, jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Apa berlaku selepas itu? Maka sepanjang malam, saudara yang menemani pesakit itu membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuannya di hadapan saudaranya yang sakit itu.
mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kita tidak pasti sama ada dia baca 30 juz Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ataupun dia pilih beberapa ayat seperti ayat-ayat Ruqyah yang ada surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, tidak diceritakan dalam buku tersebut, tapi dicakap sesuai kemampuannya dia baca Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Selepas itu, saudara itu pun tertidur, kemungkinan ini di hospital, mungkin dia temankan saudaranya di hospital kena tahan kan. Setelah itu dia pun tertidur. Dia tidur, keesokan harinya ia dapati keadaan saudaranya mulai membaik. Maka ia pun mengulangi lagi membacakan Al-Quran di hadapannya, di hadapan saudaranya yang sakit itu, sama seperti ia lakukan sebelumnya. Sama seperti dia lakukan sebelumnya itu, yaitu malam itu yang dia baca. Nampak sekali keadaannya sudah beransur membaik. Ia mengulangi lagi membacakan Al-Quran sampai beberapa kali. Setelah diperiksa kembali oleh doktor, doktor datang buat checking lagi dengan nada keheranan. Sebab ini di Amerika nih, dengan nada keheranan doktor bertanya kepada saudaranya, apakah pesakit ini yang kami periksa sebelumnya? Mereka heran, inikah pesakit yang kami periksa sebelum ini? Sebelum ini diperiksa, bingung mungkin X-ray, ada kanser. Terus si saudara yang membawa pesakit itu kan ke Amerika, dia pun menjawab, iya benar. Apa yang berlaku, orang itu sembuh dengan perantaraan taufik dari Allah. Karena bacaan Al-Quranul Karim yang dibacakan ke atasnya. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Dan daripada kisah ini, apa pengajaran yang kita dapat? Pertama, jangan cepat berputus asa. Walaupun dokter mengatakan sudah tiada harapan. Kedua, bacalah Al-Quran. Secara umum, semua ayat-ayat Al-Quran adalah syifa, yaitu adalah penawar untuk berbagai jenis penyakit. Ketiga, pentingnya mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Seperti dalam kisah ini, malam saudara itu baca, dia bukan pun peruqyah, dia menemani saudaranya yang sakit bawa ke Amerika untuk perawatan. Malam dia baca, esok pagi dia bangun, dia bacakan lagi Al-Quran, dia baca lagi berulang kali. Kali dokter buat checking, kanser sudah tak ada, sembuh, alhamdulillah. Dan dalam juga pelajaran dalam kisah ini, perawatan hospital jangan ditinggalkan. Lihat dalam kisah ini, dia kena kanser, dia pergi ke hospital, jumpa doktor pakar. Hospital di Arab Saudi mengatakan dokter di sana katakan sudah tidak dapat lagi merawatnya. Dia kata lebih baik jumpa lagi dokter pakar di luar negara, Amerika Serikat. Ia tetap pergi. Dia ada kemampuan ke Amerika Serikat, dia pergi. Jadi pengajarannya rawatan hospital jangan ditinggalkan, terutama kalau kita kena sakit-sakit seperti yang fisikal seperti kanser. Kisah seterusnya. Kisah ini tajuknya berkenaan seorang gadis dan kanser hati. Pesakit ini adalah seorang gadis solehah yang baik akhlak dan agamanya. Kehendak Allah mengharuskan untuk dia dibawa ke hospital. Sudah takdir Allah dia dibawa ke hospital. Setelah beberapa waktu dia kena cek di hospital, dinyatakanlah ia menderita suatu penyakit yang susah disembuhkan. Ia menderita penyakit kanser hati. Para dokter berkata kepada saudara gadis tersebut, keadaannya semakin bertambah parah. Ia boleh meninggal dunia bila-bila masa sahaja. Ketika gadis itu merasa bahwa keadaannya sudah begitu parah, ia meminta saudaranya untuk mengambilkan mushaf Al-Quran, kitab Al-Quran untuk dibacanya. Gadis itu pun mulai melantunkan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran siang dan malam. Setiap selesai membaca, ia tiupkan pada kedua telapak tangannya. Lalu ia usapkan pada bahagian tubuhnya yang boleh dijangkaunya. Ia terus melakukan hari itu berhari-hari. Melakukan hal itu berhari-hari. Suatu hal yang tidak pernah diduga oleh para dokter, bahwa semakin hari, keadaan si gadis semakin membaik. Tanda-tanda kesembuhan pun mulai nampak,
pada wajahnya. Para dokter pun kagum akan hal itu. Si gadis terus melakukan hal membaca Al-Quran tersebut sehingga akhirnya ia pun sembuh secara total. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa pengajaran kita boleh dapat daripada kisah ini? Antaranya, jangan sangka orang jahat saja yang boleh terkena penyakit. Orang baik juga boleh kena sakit. Seperti dalam kisah ini, seorang wanita soleha. Yang orang yang baik akhlak, tapi dia kena sakit kanser. Jangan sedikit-sedikit kita tuduh orang asal sakit, sama ada kanser atau sakit gangguan jin, memang dia ini akhlak tidak bagus, dia ini banyak langgar syariat, langgar ajaran Islam. Tidak semestinya. Orang baik pun Allah boleh ujinya dengan sakit. Pengajaran seterusnya, jangan cepat berputus asa walaupun doktor mengatakan sudah tiada harapan. Seterusnya, pentingnya pesakit melakukan ruqyah mandiri. Dalam kisah itu, pesakit itu sendiri membaca Al-Quran. Jadi bila pesakit itu sendiri membaca Quran, itu kita namakan ruqyah mandiri. Ruqyah dengan melakukan sendiri. Kisah yang sebelumnya kita cakap ada orang yang bacakan ke atas pesakit. Yang ini pesakit baca untuk dirinya sendiri. Cara-cara ruqyah mandiri yang nampak simple. Pelajaran seterusnya, cara ruqyah mandiri yang nampak simple. Seperti tadi itu, baca Al-Quran. Pesakit baca Al-Quran hari-hari, siang malam. Sebenarnya boleh juga untuk merawat penyakit berat seperti kanser. Ada orang cari herba sana, herba sini kan. Bayar beribu-ribu, beli produk. Sebenarnya dalam ruqyah syariah, suatu kaedah rawatan itu nampak simple. Seperti tadi itu, ruqyah mandiri, baca Al-Quran saja, boleh merawat penyakit berat seperti kanser. Jadi ini kelebihan ruqyah syariah. Nampak simple, tapi boleh merawat berbagai penyakit berat. Dan pengalaman kami, pengalaman Coach Kamarul, pengalaman saya sendiri, banyak peruqyah yang selalu meruqyah, memang banyak perkara keajaiban berlaku. Yang kami tidak macam perawat-perawat yang bukan ruqyah syariah ni, suka cerita di media sosial. Masalah juga, kita suka cerita, nak sebarkan supaya orang minat ruqyah syariah. Tapi apabila kita sebarkan, sahabat kita sendiri, perawat lain, nanti akan tegur seolah-olah kita ni sombong, riak, coba mau menonjolkan diri. Tapi kalau kita tidak cerita, orang tidak tahu. Macam kisah-kisah ni, kalau kita tidak cerita, orang tidak tahu bahawa ramainya orang sembuh dari penyakit berat-berat seperti kanser. Saya sendiri pernah ada merawat seorang tu lumpuh, mula-mula jalan bertongkat. Bila saya pergi ada majlis di rumah keluarga mereka, penduri, waktu tu bertukar daripada bertongkat, kena seorang pakai kursi roda. Semakin lama semakin teruk dia punya lumpuh. Daripada boleh berjalan pakai tongkat. Baru-baru ni saya pergi ke keluarga ni, sebulan 2 ke yang lalu, saya terkejut. Orang tu dah boleh berjalan tanpa tongkat. Dah sembuh sepenuhnya. Boleh bawa kereta lagi. Cuma masalah itulah, kalau nanti kita ceritakan di media sosial, nanti orang cakap kita ni nak riak, nak meniup-niup. Sebenarnya kita nak share supaya beri motivasi. Share cerita agar beri motivasi kepada pesakit-pesakit yang lain, yang sakit berat, kepada keluarga pesakit. Itulah sekarang ini saya sampaikan sebagian cerita ini untuk memberi motivasi. Jangan sangka ruqyah syariah itu simple. Baca Al-Quran saja, minum air ruqyah saja, ia tidak boleh merawat penyakit berat. Inilah sebahagian kisah-kisah benar menunjukkan ruqyah syariah boleh merawat penyakit berat. Okey, pelajaran seterusnya ya, ada di situ tertulis untuk sakit berat seperti kanser, pesakit juga perlu mendapat rawatan dokter. Sama seperti kisah yang tadi, kita jangan tinggalkan rawatan dokter. Kalau kita kalau orang disahkan penyakit kanser, penyakit sakit buah pinggang, kena juga rawatan dokter. Jangan ditinggalkan. Seiring kita dapatkan rawatan hospital, kita dapatkan juga rawatan ruqyah syariah. Kisah seterusnya
berkenaan kanser juga, penyakit-penyakit berat. Hari ini tidak cerita pasal gangguan jin, kita cerita penyakit fizikal yang dapat dirawat, yang dapat sembuh dengan bacaan Al-Quran dengan ruqyah syariah. Kalau yang gangguan jin nanti kita mungkin akan satu masa lagi kita akan di sesi akan datang buat lagi pada kisah-kisah rawatan pesakit gangguan jin. Untuk malam ni kebanyakan kisah dia sama ada penyakit fizikal ataupun yang akibat daripada ain. Okey, ya, tajuk seterusnya kisah seterusnya kanser darah. Seorang ibu mempunyai seorang anak lelaki yang baru berusia 2,5 tahun. Tiba-tiba sahaja si anak terlihat sangat keletihan. Suhu tubuhnya tinggi. Senyuman yang biasanya terukir di bibirnya kini menghilang. Rona wajahnya yang ceria kini telah layu. Kini dia bukan lagi budak yang cergas dan lincah. Apa berlaku? Keluarga membawanya ke hospital untuk menjalani beberapa ujian makmal. Pihak hospital meminta kepada pihak keluarga agar si anak dimasukkan ke ward hospital untuk menjalani pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu. Si ibu pun menunggu-nunggu hasil pemeriksaan dengan penuh kesabaran. Doktor kemudian memberitahu hasilnya bahawa sakit kanak-kanak itu ada pada darahnya. Lalu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap sampel darahnya. Setelah itu, doktor mengatakan bahawa sakit yang dideritai oleh si anak adalah kanser yang bersarang dalam darahnya, kanser darah. Dimulailah pengubatan dengan menggunakan ubatan-ubatan kimia, ubatan-ubatan di hospital. Nampak keadaan si anak agak membaik, ada nampak improvement. Namun beberapa hari kemudian keadaan si anak kembali memburuk. Sel-sel kanser mulai kembali melancarkan aktivitinya, mulai merebak lagi. Si ibu pun mencuba pengobatan di beberapa buah hospital lain. Dia pergi lagi ke hospital lain. Satu ketika ia mendengar bahawa ada seorang syekh yang biasa membacakan Al-Quran pada orang sakit. Ia pun pergi menemui syekh tersebut. Syekh itu pun mula membacakan Al-Quran pada si anak selama 3 minggu. Setelah terapi ini selesai, sang ibu, yaitu si ibu, membawa anaknya ke hospital untuk diperiksa. Terus sang ibu itu bahasa Indonesia, maksudnya si ibu lah. Membawa anaknya ke hospital untuk diperiksa. Anak tersebut pun kembali menjalani pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan, doktor mengatakan kepada si ibu, sel-sel kanser sudah tidak lagi berbekas di tubuhnya. Alhamdulillah. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat juga, antaranya sabar itu penting. Jangan cepat berputus asa. Macam ibu ni, beberapa hospital telah dia pergi, anak tidak juga sakit, tetap juga dia pergi hospital ini, dia pergi hospital tu, sehingga dia dapat tahu ada syekh yang boleh baca Al-Quran untuk merawat, dia bawa. Dia tidak cepat berputus asa, walaupun anaknya kena kanser darah. Kanser darah ni antara yang penyakit yang serius, sukar untuk sembuh. Tapi Alhamdulillah sembuh dalam kes ini. Pelajaran yang kita dapat untuk kes berat seperti kanser, ruqyah tidak cukup hanya sekali. Pergi jumpa Cina ruqyah, satu kali ruqyah terus harap penyakit kanser akan sembuh. Jarang berlaku di zaman moden sekarang. Ruqyah tidak cukup hanya sekali, terutama untuk kes sakit penyakit berat. Perlu beberapa kali. Dalam kisah di atas, ruqyah dilakukan selama 3 minggu. Maka penting mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Itu antara pengajaran yang kita boleh dapat dalam kisah ini. Kisah seterusnya. Tajuknya bangga menyusui si bayi tertimpa ain. Kena ain lagi ni. Dan kebanyakan pesakit ni mereka pergi hospital. Mereka tidak hanya berubat secara alternatif sahaja atau ruqyah saja. Di sebuah hospital diadakan simposium tentang program menyusui secara alami. Ada satu simposium menggalakkan orang menyusui anak sendiri. Jangan pakai susu tin tetapi susu badan. Penceramah yang juga seorang dokter memberitahu kepada pendengar peserta yang hadir tentang kepentingan memberikan air susu ibu. Di Indonesia mereka ringkaskan, kalau ada mereka tulis ASI. ASI, ASI itu
adalah ringkasan, maksudnya air susu ibu. Jadi digalakkanlah ibu memberikan susu ibu, bukan memberikan susu dalam tin. Dan manfaatnya bagi ibu dan anak. Jadi ada salah seorang peserta berdiri dan mengangkat anaknya yang masih kecil sambil mengatakan, dia banggalah sebab dia memberikan susu ibu kepada anaknya, susu segar, bukan susu tin. Jadi ia katakan, dia mau bagi contoh, dia nak bagi contoh anaknya itu kan. Inilah contoh konkret dari manfaat ASI, yaitu air susu ibu. Dialah yaitu anaknya, satu-satunya anakku di antara saudaranya yang lain yang aku susui dari air susuku sendiri. Belum lagi usianya genap 4 bulan, dia sudah boleh duduk. Pada usia 6 bulan dia sudah mula merangkak, kemudian mula berjalan sebelum genap 10 bulan. Dia bangga, dia bagi susu ibu kepada anaknya cepat membesar. Jadi majlis pun selesai. Ketika ibu tadi keluar dari ruang simposium, tiba-tiba si anak terjatuh ke lantai. Si anak kejang-kejang. Kedua tangan dan kakinya lumpuh, tak boleh digerakkan. Si ibu duduk menangis teresak-esak di hadapan buah hatinya, anak kesayangannya. Dia tak tahu apa yang harus dia perbuat. Apa gerangan yang menimpa anaknya secara tiba-tiba. Akhirnya Allah memberinya petunjuk. Ia membawa anaknya ke salah seorang akhwat. Akhwat ni adalah maksudnya ukhti atau saudara perempuan. Panggilan manja, panggilan sopan kepada wanita yang kita seagama yang kita anggap sebagai saudara. Seorang akhwat yang saleh, yang soleh untuk diruqyah. Ia terus berada di sana selama 2 pekan. Ini bahasa Indonesia, 2 pekan maksudnya 2 minggu atau lebih. Setelah itu kesehatan si anak beransur-ansur pulih. Demikian pula dengan fungsi organ-organ tubuhnya. Hingga akhirnya Allah pun memberikan kesembuhan untuknya. Alhamdulillah, hanya milik Allah segala puji dan kurnia. Dan pengajaran kita dapat daripada kisah ini, ibu pun boleh mengenakan ain kepada anaknya. Dia puji anaknya di depan orang ramai. Dia lupa sebut nama Allah. Dia lupa sebut bismillah. Dia lupa sebut alhamdulillah. Dia lupa sebut Masya Allah, tabarakallah. Dia puji anaknya, si ibu sendiri boleh mengenakan ain kepada anaknya. Jadi pelajaran seterusnya, sebutlah nama Allah dahulu sebelum memuji anak kita yang baru lahir, comel, cantik, cute, mute. Puji nama Allah. Kalau post gambar anak di Facebook, sebutlah subhanallah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana memberikan anakku yang comel lote, comel gebu-gebu. Begitu. Sebut nama Allah. Agar si ibu tidak mengenakan ain kepada anaknya sendiri. Pengajaran seterusnya, sebagian penyakit akibat ain memerlukan rawatan ruqyah selama 2 minggu atau lebih. Lihat saya dalam kisah itu, 2 minggu atau lebih. Bukan 1 kali ruqyah. Terus mengharap kesembuhan. Dan kesimpulannya, pentingnya mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Kisah selanjutnya. Seorang wanita menderita penyakit mental. Ini pula penyakit mental. Tadi kisah kanser. Sekarang penyakit mental. Apa berlaku? Kira-kira sudah 6 tahun lamanya seorang wanita menderita sakit. Ada beberapa gejala penyakit yang dideritainya. Seperti merasa was-was dalam bersuci, mungkin ambil wuduk berulang kali berjam-jam. Badan terasa loyo, bahasa Indonesia, ataupun penat. Meninggalkan solat sama sekali. Terus jadi malas solat. Dan selalu menjauhi suami. Ini macam ada gangguan jin. Kan? Suami pula sudah membawanya ke beberapa dokter, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Lalu ia dibawa ke psikiatri, ke hospital atau klinik sakit jiwa, sakit mental. Namun hasilnya sama sahaja. Akhirnya orang-orang menyarankan wanita itu untuk pergi mendapatkan rawatan dengan seorang peruqyah. Ia pun pergi kepada peruqyah itu
Belum lama dibacakan padanya Al-Quran, ternyata wanita itu telah mengalami perubahan positif sekitar 50%. Dalam proses bacaan ruqyah pun 50% dia sudah mengalami perubahan positif. Lalu wanita itu melanjutkan terapinya dengan terus membaca selama setahun penuh sehingga keadaannya sembuh total. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pengajaran daripada kisah ini, pertama, sakit mental juga boleh dirawat dengan ruqyah syariah. Sakit mental, OCD, split personality, apalagi berbagai, sekarang penyakit mental punya banyak nama, banyak jenis. Kan ada OCD, ada bipolar. Sakit mental boleh dirawat dengan ruqyah syariah. Pengajaran seterusnya, walaupun sudah bertahun sakit, masih boleh dirawat dengan ruqyah syariah. Kisah ini 6 tahun dia sakit, masih boleh dirawat dengan ruqyah syariah. Pengajaran seterusnya, walaupun sudah jumpa peruqyah, perlu juga pesakit melakukan ruqyah mandiri. Dan pelajaran seterusnya, untuk sakit berat, contohnya sakit mental, melakukan rawatan ruqyah selama setahun. Jadi janganlah ada orang dia sekali jumpa dengan sinar ruqyah, sekali jumpa dengan saudara Yusuf T, terus mesti jangka dia mesti sembuh. Sedangkan dia sudah sakit 6 tahun dan sakitnya sakit berat. Tengoklah kisah-kisah ini. Ada 2 minggu. Malah ada seperti kisah ini 1 tahun rawatan. Baru sembuh total. Dan jangan sembuh separuh. Sembuh belum total. Baru 80%, lepas tu berhenti daripada ruqyah. Rugi. Buat ruqyah, terapi ruqyah sehingga 100% sembuh. Kalau perlu selama setahun lah buat. Jangan berhenti. Rugi kalau baru 60%, 80% berhenti, itu yang kena serang balik penyakit. Jadi ini pengajaran yang penting. Ambillah kisah ini sebagai pengajaran, nanti apabila saya share podcast ini, bacalah ulang kaji untuk memberi motivasi dan memberi pengajaran kepada kita, terutama pesakit dan keluarganya. Kisah seterusnya, ruqyah dan gagal ginjal. Gagal ginjal ini sakit buah pinggang. Seorang lelaki menderita gagal ginjal selama bertahun-tahun. Oleh kerana parah sakit yang dideritainya, dia perlu melakukan cuci darah, yaitu hemodialisis, dari hari ke hari. Sampai akhirnya ia pun merasa kepayahan. Raut muka kematian seperti sudah terlihat di pelupuk mata setiap saat. Tak pernah terfikir dalam hatinya bahawa ruqyah dan bacaan Al-Quran akan bermanfaat dan memberikan pengaruh dalam menyembuhkannya dari penyakit yang sifatnya fisik, yaitu sakit buah pinggang. Sampai satu ketika, ada seorang yang berkata kepada pesakit, "Mengapa Anda tidak melakukan ruqyah syariah?" Setelah didesak dan akhirnya melakukan ruqyah, ia memperoleh kesembuhan dalam tempoh hanya beberapa bulan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pengajaran kepada kisah ini, satu, sakit buah pinggang juga boleh dirawat dengan ruqyah syariah. Kedua, sakit fizikal seperti sakit buah pinggang memerlukan rawatan berulang, sekurang-kurangnya beberapa bulan. Dalam kes seperti kes ini, sakit buah pinggang beberapa bulan baru ia sembuh. Bukan sekali rawatan, bukan 2 kali rawatan, bukan seminggu saya rawatan terus berhenti, tapi beberapa bulan. Jadi ini pengajaran yang perlu diingati oleh pesakit dan keluarga pesakit. Kisah selanjutnya. Seorang wanita terserang penyakit aneh. Seorang wanita pernah merasakan sakit aneh di antara dada dan belakangnya, hingga mengakibatkan pernapasan, perbicaraan, kata-katanya, dan gerakan tubuhnya menjadi sukar. Lantas ia memegang bahagian tubuhnya yang sakit sambil membaca surah Al-Fatihah 7 kali dan mengucapkan Bismillah, 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma hajidu wa huwazir. Yang bermaksud dengan nama Allah, dibaca 3 kali. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang menimpaku dan dari apa yang aku khawatirkan. Dibaca 7 kali. Dan
Seingat saya, doa ini selalu diajar oleh Coach Kamarul Azli. Apa yang masih belum tahu doa ni atau masih belum hafal, hafal lah. Coach Kamarul Azli sudah berulang kali ajar doa ni. Maka apa berlaku kepada wanita tersebut dengan izin Allah, sakit yang dideritainya pun hilang. Pengajaran kita boleh dapat dalam kisah ini, pertama, walaupun penyakit ganjil, dia masih boleh dirawat dengan ruqyah. Kedua, ada penyakit seperti dalam kisah tadi, boleh dirawat dengan satu sesi ruqyah mencukupi. Memang ada penyakit yang sekali ruqyah dia sembuh, alhamdulillah. Tapi sebahagian penyakit pula memerlukan masa berminggu, berbulan, malah boleh sampai mencecah setahun. Oke, seterusnya, kisah ruqyah dan penyakit kulit. Seorang wanita menderita gatal-gatal yang cukup merisaukan di kulitnya. Bintik-bintik telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia pun mendapatkan pemeriksaan beberapa dokter di sebuah tempat, di kebanyakan semua tempat lah dia pergi yang berdekatan dengan rumahnya. Namun keadaannya masih saja tidak berubah. Ia berpindah dari satu dokter ke dokter lain, dari satu hospital ke hospital lain. Setelah semua usaha yang dia lakukan gagal, ia pun mencoba pergi ke luar negara untuk berubat. Akan tetapi pengobatan yang ia jalani tetap saja gagal, sakit kulit. Kita pergi farmasi, beli ubat tidak sembuh, kita pun kecewa. Ini orang berduit, dia pergi ke hospital-hospital sekitarnya sampai ke luar negara, tetap juga tidak sembuh penyakit kulitnya. Maka saudara laki-lakinya, saudara lelaki yang ikut dia, menemani dia ke luar negara, berkata, saudariku, engkau telah mencuba segala bentuk pengobatan. Bagaimana kalau engkau mencuba terapi dengan ruqyah syariah? Mula-mula ia ragu. Orang Arab sendiri ragu tentang ruqyah syariah. Mula-mula ia ragu dan merasa aneh. Bagaimana mungkin ruqyah dapat bermanfaat untuk penyakit tubuhnya, penyakit kulit dia? Ini bukan penyakit kerasukan jin. Namun akhirnya dia setuju dan pulang ke negeri asalnya. Lantas dia pergi kepada salah seorang peruqyah. Belum sampai sebulan, dia melakukan terapi ruqyah, dia sudah sembuh total dari penyakitnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya sendiri ada pengalaman berkenaan penyakit kulit ni. Orang tu sudah 12 tahun kena penyakit kulit. Saya ajar dia ruqyah mandiri, detox 7 hari. Dia buat, alhamdulillah. Selama 12 tahun tidak sembuh-sembuh. Dia amalkan apa yang saya ajar, dia sembuh. Alhamdulillah. Jadi pengajaran kepada kisah ini, pertama, jangan cepat berputus asa. Walaupun dokter sudah tidak boleh merawat, pesakit masih boleh dirawat dengan ruqyah syariah. Pengajaran seterusnya, ada masanya seseorang boleh sembuh kurang daripada sebulan dengan syarat perlu istiqamah menjalani terapi ruqyah syariah. Perlu istiqamah. Dan sekali ruqyah saja berhenti. Dia perlu ruqyah berulang kali istiqamah. Kisah selanjutnya. Sel kanser di kepala. Ini di kisah ini diceritakan sendiri oleh penulis buku tu. Dia menggunakan bahasa aku. Aku mendengar sebuah kisah dari Syekh Isham Al-Uwaid. Beliau mengatakan ketika kami telah selesai mengadakan seminar, datanglah seorang menemuiku dan berkata kepadaku, aku mohon anda berkenan pergi bersamaku untuk meruqyah anakku di hospital. Aku menjawab, hari ini aku tidak punya waktu lapang, esok sajalah. Aku pun bertanya, sebenarnya anak anda sakit apa? Dia mengatakan bahwa di kepalanya ada tumor. Sebelum ia terjatuh ketika tengah berada di salah satu bangunan majlis perkahwinan, setelah kejadian itu ia pun koma dan kepalanya terdapat tumor. Sudahlah, karena tumor ketumbuhan di kepala, koma lagi budak tu, kesian. Aku katakan kepadanya, baiklah, kata Syekh itu, baiklah, tolong ambilkan botol kecil berisi air. Kemudian aku bacakan bacaan Al-Quran di atas botolnya. Syekh Isham melanjutkan cerita, aku tidak ingat apa yang aku baca ketika itu. Apakah surah Al-Falaq atau ayat kursi. Aku katakan, minumkanlah air ini untuk anak anda. Orang itu berkata, Syekh, anakku tidak boleh membuka mulutnya. Koma kan? Aku mengulangi lagi, kata Syekh itulah. Teteskan di atas gigi anakmu.
Maka si ibu tu, orang tu bercerita, aku pun pergi dan meneteskan air itu di atas giginya. Tiba-tiba alat pemeriksa koma, anaknya ini mungkin di hospital, kena tahan di hospital, ada alat kan untuk monitor. Jadi apa berlaku? Tiba-tiba alat pemeriksa koma menunjukkan keadaan tu jadi normal. Ketika itu kedua mata anaknya terbuka dan menatap ke atas. Mungkin anaknya sedang baring kan. Kemungkinan anaknya bangkit dari tempat tidurnya dan beberapa dokter pun terkejut. Koma, tiba-tiba bangun, dititiskan sejak dengan air ruqyah, dia bangun. Dokter yang sekitar sana pun terkejut di hospital itu. Mereka berkata, apa terjadi? Apa yang telah Anda lakukan terhadap anak Anda? Orang itu menjawab, satu hal yang sederhana, biasa-biasa saja, simple. Hanya dibacakan Al-Quran padanya. Setelah itu para dokter melakukan X-ray terhadapnya sekali, buat lagi 2 kali, 3 kali, ternyata sudah tidak ada tumor, tidak ada kanser di kepala anak tersebut. Ia merupakan kurnia daripada Allah, alhamdulillah. Pengajarannya daripada kisah tersebut, boleh buat air ruqyah lalu minum air ruqyah. Terusnya pengajarannya, ada masanya tumor, kanser pun boleh sembuh dengan hanya minum air ruqyah. Tidak minum air herba, tidak pergi macam-macam rawatan tenaga dalam reiki. Dengan minum air ruqyah pun boleh sembuh dari koma, boleh sembuh dari tumor, boleh sembuh dari kanser. Dengan simple saja, minum air ruqyah. Seterusnya, membaca surah Al-Falaq yang kebiasaan kita baca. Ayat kursi pun sudah mencukupi untuk merawat sakit tumor. Kalau orang bertanyakan, apa ayat ni? Apa untuk sakit ni? Sakit batuk-batuk apa ayatnya? Sakit lumpuh apa ayatnya? Sedangkan apapun penyakit berat seperti tumor, kita baca surah Al-Falaq, ayat kursi pun boleh sembuh. Yang penting kefahaman itu. Belajar ilmu ruqyah, fahami apa ayat kita baca, ayat Quran kita baca pun boleh untuk berbagai penyakit, untuk perawatan berbagai penyakit. Tumor, kanser, lumpuh, gangguan jin, penyakit ain dan sebagainya. Yang ini yang masih orang belum paham. Masih lagi ada tertanya, apa ayat untuk ni? Apa ayat untuk sakit ni? Kena ingat, saya dan Coach Kamarul Azli, kami dari aliran yang baca ayat ruqyah asas yang 20 tu. Lepas tu baru tambah apa-apa ayat lain. Kami bukan dari aliran yang belajar yang untuk setiap penyakit ada ayatnya. Untuk setiap lain penyakit lain ayatnya. Kami bukan dari aliran tu. Jadi kalau sesiapa yang minta ayat ni, ayat tu untuk apa-apa penyakit, bukan kami. Ada ayatnya untuk penyakit ain apa, tetapi bukan fokus utama itu. Fokus utama dia baca dulu ayat-ayat ruqyah biasa, lepas tu baru tambah ayat-ayat lain. Kalau ayat yang paling basic, yang 20 kelompok ayat itu pun masih belum lancar, belum hafal, baru mau lagi dicari ayat untuk baca tu sakit ni, maka bukan begitu caranya. Aliran kami bukan begitu caranya. Kenalah pergi berguru dengan aliran lain. Masing-masing ada cara tersendiri, tapi cara kami seperti yang kami selalu ajar di dalam grup Telegram ataupun dalam kuliah online. Seterusnya, kisah Ummu Saleh, dia berkenaan seorang wanita bernama Ummu Saleh. Dia berkata, aku telah berkeluarga selama 10 tahun, namun belum juga dikurniai anak. Padahal hasil ujian yang kujalani menunjukkan normal. Suamiku sehat dan aku pun demikian. Ummu Saleh berkata, aku pernah meminta beberapa syekh untuk meruqyahku. Di sela-sela bacaan nampak bintik-bintik hitam di tubuhku. Sementara dalam mimpi aku melihat seekor kucing berwarna hitam siap menyerangku. Kemudian aku melihat di dalam mimpi yang kedua seolah-olah rambut kepala penuh dengan kutu. Aku pun membersihkannya dan rambutku pun kembali normal. Sedangkan mimpi yang ketiga aku melihat ada seekor singa kecil seukuran tikus menyerangku. Wanita itu berkata, aku pernah mendengar dari keluarga suamiku tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Aku pun rutin membacanya selama 20 hari. Aku membaca surah Al-Baqarah di malam hari dan solat di akhir malam lalu tidur. Aku bermimpi 3 kali. Mimpi pertama rambut kepalaku penuh dengan kutu, lantas aku menyikat dan mulai membersihkannya hingga terbebas dari kutu.
Mimpi kedua terjadi setelah solat subuh, aku terlelap dalam tidur, seakan-akan aku melihat dalam mimpi ada sesuatu yang menjerat di daerah bawah perutku. Aku berusaha melepaskan jeratan tersebut, setelah itu aku terbangun dari tidur dan mimpi pun terputus. Mimpi ketiga terjadi setelah berlalu 4 hari, aku membaca surah Al-Baqarah dan menghidupkan malam hari untuk beribadah. Setelah menegakkan solat dan membangunkan suamiku untuk solat, kemudian aku terlelap dalam tidur. Lantas dalam mimpi aku melihat kucing berwarna hitam dengan 2 bola matanya yang merah menyala. Ia berkata kepadaku, sudah, cukup. Engkau telah membakarku dengan bacaan surah Al-Baqarah. Lalu wanita itu memintaku untuk menakwilkan mimpi tersebut seraya berkata, wanita itu minta penulis buku ini menakwilkan mimpi. Apa takwil dari 3 mimpi itu? Aku menjawab, yaitu si penulis buku, masing-masing mimpi menafsirkan mimpi lainnya. Ummu Saleh mengatakan kepadaku, kitaran haidku terlambat datang. Hanya saja wahai Ummu Muhammad, aku meninggalkan membaca surah Al-Baqarah untuk beberapa waktu lamanya, lalu kucing hitam itu pun muncul kembali dalam mimpi. Lepas itu dia berhenti baca surah Al-Baqarah dalam waktu yang lama, maka dia mimpi lagi semula, kucing hitam muncul dalam mimpinya. Jadi apa pengajaran kita boleh dapat dalam kisah ini? Pertama, surah Al-Baqarah boleh dibaca untuk merawat bermacam-macam jenis penyakit. Kedua adalah perkara biasa berlaku seseorang bermimpi ganjil selepas menjalani terapi ruqyah. Ini biasa berlaku. Ketiga, dalam kisah itu tidak dihuraikan takwil mimpi pesakit. Mimpi sebagai petanda terkena penyakit. Tidak perlu mentakwilkan mimpi secara panjang lebar. Keempat, untuk mengelakkan diganggu semula oleh jin, jangan tinggalkan membaca ayat-ayat ruqyah terlalu lama. Okey, kejap pas. Saya tengok dulu, mungkin saya akan skip, saya tengok berapa lagi kisah yang ada, mungkin saya akan skip dan yang lain ini boleh baca sendirilah. Ini kesengsaran menuju kebahagiaan dengan fadilah Al-Quran. Sekejap. Telinga seperti telinga gajah. Judul sifat dan kanser darah. Jin tidak mampu membunuhnya. Oh, saya mungkin akan tamatkan. Yang lain tu baca sendiri. Kalau boleh kita sesi soal jawab tu kita agak panjangkan. Sebab mungkin ada banyak persoalan akan timbul, jadi saya undur balik di mana saya berhenti. Tamatkanlah. Berhenti di kisah Ummu Saleh. Jadi yang kisah-kisah lain ini boleh dibaca sendiri. Yang saya bagi pun ini, kisah-kisah ini sebenarnya sebahagian saja. Lebih banyak yang ada dalam buku yang saya tunjukkan tu, boleh baca. Kalau ada kemampuan, boleh cari, boleh beli buku tu dan baca. Dan mungkin akan datang kita akan ulang kaji lagi menceritakan kisah-kisah ini yang mana yang saya belum sampaikan. Untuk kuliah-kuliah akan datang kita boleh sambung untuk membacakan lagi kisah-kisah berkenaan yang pesakit sembuh daripada sakitnya dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kemungkinan juga masa-masa akan datang saya akan buat pula slide dan akan sampaikan kisah-kisah rawatan sakit gangguan jin. Dan biasa dalam kisah-kisah itu akan ada dialog, pesakit kerasukan dan dialog. Saya akan pilih beberapa kisah dan akan sampaikan dalam bentuk slide dan dalam kuliah. Jadi untuk ini saya kasih tunjukkan saja secara ringkas apa yang tajuk ada di dalam slide ini sebelum saya tutup kuliah saya. Jin tak mampu membunuhnya, menarik, tapi tidak akanlah saya ceritakan, nanti boleh baca sendiri. Sebab mungkin ada sesi soal jawab ni, sebab sudah ada soalan-soalan pun, jadi mungkin
kita akan tumpukan lebih banyak kepada soal jawab. Jadi saya akan berhenti setakat itu saja, berkongsi kisah-kisah benar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberi motivasi kepada pesakit dan keluarga pesakit, ataupun perawat yang baru belajar merawat orang, baru belajar ruqyah syariah, baru berjinak-jinak membuat rawatan-rawatan keluarga terdekat, jiran-jiran, untuk memberi motivasi kepada dia, kepada siapa-siapa yang terlibat, bahwa ruqyah syariah nampak simple. Baca depan pesakit, baca di air, tiup hembus nafas ke air, diberi minum. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, boleh merawat penyakit-penyakit berat, penyakit mental, tumor, ketumbuhan, kanser, dan yang special lagi boleh merawat penyakit ain. Hospital tidak boleh merawat penyakit ain, ilmu tenaga dalam tidak boleh merawat penyakit ain, Reiki tidak boleh merawat penyakit ain, Qigong, Qigong tidak boleh merawat penyakit ain. Yang hanya boleh merawat penyakit ain adalah ruqyah syariah. Inilah kelebihan ilmu ini. Sayang kalau tidak belajar. Satu hari guru-guru ruqyah akan meninggal dunia. Malah sudah ada. Yang disayangi almarhum Ustadz Harundin telah meninggal dunia. Yang disayangi Ustadz Ismail Kamus. Sedih saya kalau menyebut nama mereka. Sebab saya kagum dengan mereka. Saya tidak sedih kalau artis meninggal dunia. Tapi saya sedih ulama kita meninggal dunia. Ilmu ikut bersama-sama mereka. Syukurlah ada orang belajar dengan mereka. Jadi ilmu itu masih kita boleh carry on. Kalau tiada orang belajar ilmu ini akan terkubur di dunia ini, tidak ada lagi. Sedangkan kita perlu ilmu ruqyah ini. Sebab ada lagi mendatang yang lebih besar, yaitu akan datang akhir zaman, Dajjal akan datang. Ingat kita boleh lawan Dajjal dengan pistol, dengan peluru berpandu. Tak, kita boleh lawan Dajjal dengan membaca ayat-ayat Quran, dengan membaca surah Al-Kahfi. Itu cara melindungi kita. Kita boleh merawat diri kita dengan ruqyah syariah. Jadi belajarlah ilmu ini. Amalkanlah. Sebelum takut-takut ilmu ini nanti lenyap atau hanya pada orang-orang tertentu saja. Sedangkan ilmu ini hak orang Islam. Ilmu ruqyah syariah hak orang Islam. Semua orang Islam asal pandai baca Quran, walaupun tidak merdu, walaupun sekat-sekat, boleh, berhak meruqyah diri sendiri, anak sendiri, istri sendiri. Jadi ini ilmu, belajarlah sampai pandai. Jadi dengan itu saya sudahi kuliah saya pada malam ini. Semoga bermanfaat kepada peserta dan sampaikanlah kepada ilmu ini kepada saudara mara yang lain, sahabat Anda yang lain. Ajaklah mereka hadir kuliah online. Saya tutup slide ini sebelum saya serahkan majlis balik kepada Coach Kamarul. Maka dengan itu berakhirlah kuliah saya dengan topik yang tadi, dan sekarang ini saya serahkan semula majlis ilmu kita ini kepada sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Alhamdulillah banyak kisah-kisah yang Ustaz Sinar share sebagai yang berapa untuk menambahkan semangat. Soalnya kalau kita sebut bab kisah-kisah ni ada banyak. Okay, saya sendiri pun banyak juga menulis catatan tentang kisah-kisah kesembuhan, kisah-kisah rawatan, banyak juga yang saya tulis. Cuma dalam lately ni, kebelakangan ni saya juga agak kesibukan sikit, tak sempat nak menulis. Okay, nak buat slide yang baru-baru pun saya masih tak sempat sangat lagi. Okay, so masa pun dah pukul 10.30. So saya rasa topik santau tu saya akan skip dulu. Kita akan terus kepada sesi soal jawab, di mana nanti insyaAllah
saya akan cuba menjawab beberapa persoalan. Daripada awal tadi pun dah ada soalan mengenai tenaga dalam tadi. Okey. Ya. Saya terus kepada soalan saja. So yang mana ada soalan terus boleh type soalan, bertanyakan soalan, nanti saya akan cuba huraikan. Okey. Soalan daripada Tuan Hanafi. Salam Ustaz Sinar. Soalan berkenaan rawatan yang menggunakan tenaga dalam, adakah ada dan diperbolehkan dalam atau tidak? Okey, saya antara yang menolak kaedah rawatan tersebut. So kaedah rawatan tersebut ni dia banyak bimbang lah, kita bimbang, ada campur tangan, bantuan jin secara tidak sedar. Okay. So seperti yang Ustaz Sinar pun dah beritahu, Ustaz Sinar juga merupakan salah seorang pengamal tenaga dalam sebelum ni. So saya rasa nanti saya akan tinggalkan biar Ustaz Sinar yang jelaskan kenapa tenaga dalam ni kita tak boleh amalkan. Cuma bila kita sebut bab tenaga dalam ni, kaedah ni dia nampak superb, okay? Nampak hebat. Orang daripada jauh, pukul daripada jauh, tarik barang daripada jauh, jurus dan sebagainya ni, ada gerak-gerak seperti bersilat dan sebagainya ni, bagi masyarakat ataupun bila kita buat video dirawat secara live di TikTok, video dan sebagainya ni, kaedah ini nampak macam sedikit luar biasa, menarik perhatian orang awam. So berbanding dengan kaedah rawatan ruqyah, saya hanya baca. Kemudian saya tepuk sikit-sikit, saya picit sikit-sikit. Dan yang paling utama, kalau tuan-tuan tengok sesi live saya, rawatan saya, video saya, bacaan tu yang lebih utama nak ditonjolkan. Okay? Bukan teknik-teknik pukulan gaib, pukulan jurus yang nak disampaikan, bacaan tu. So untuk bahagian tenaga dalam ni saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk memberi ulasan sikit. Tak dengar Ustaz Sinar. Mute. Terima kasih Coach. Sekarang boleh dengar kan? Okey, boleh dengar. Okey, sebelum tekan mute tadi, unmute. Okey, berkenaan dengan tenaga dalam, jawapan saya begini. Tenaga dalam untuk merawat. Jawapan saya berperingkat. Pertama, tontonlah di YouTube yang telah diupload oleh Coach Kamarul di channel beliau. Pernah kita adakan kuliah online berkenaan dengan tenaga dalam. Yang waktu itu khusus kepada cetak sejarah tenaga dalam. Pertama itu yang perlu dilakukan. Kalau ingin memahami tentang tenaga dalam. Pertama tonton video tentang sejarah tenaga dalam yang disampaikan oleh saya dalam, dan boleh ditengok di channel YouTube Coach Kamarul. Kedua, tenaga dalam ini, sebelum kita cetak tenaga dalam ni ada campuran, ada dampingan jin atau tidak, itu paling belakang, paling last kita bincang. Kedua yang perlu kita sedari, persoalannya, benarkah tenaga dalam itu berkesan? Itu yang perlu. Benarkah tenaga dalam berkesan? Kalau siapa yang mengkaji begitu mendalam berbagai jenis tenaga dalam, kesimpulan yang akan dibuat, tidak ada jaminan tenaga dalam itu berkesan. Sebagai contoh, demonstrasi jurus-jurus terpelanting itu dibuat antara mereka yang dalam perguruan tenaga dalam tersebut. Kalau kita lihat di video-video sekarang, didedahkan orang yang bukan dalam kumpulan mereka, antaranya ada di Jepun. Oh, dia tidak pernah terkalahkan. Anak murid dia ni rapat terpelanting. Kali betting, bayaran beribu ringgit di Jepun. Di seorang tegap ahli judo, ahli MMA, mixed martial arts, pergi berlawanlah dengan dia. Kena juga temukan, hilang dia punya ilmu tenaga dalam. Jatuh, berdarah hidung, berdarah kaki, mulut. Dan yang paling menyedihkan, di Indonesia
sepatutnya tok guru tuh yang buat demonstrasi. Ini murid-murid, budak-budak remaja buat demonstrasi tenaga dalam. Ini tenaga dalam bela diri ya. Kita belum lagi bincang tenaga dalam rawatan yang akan dibincangkan mungkin kemudian nanti kita akan buat satu kuliah lagi tentang tenaga dalam. Baring, diletak papan di atas mereka. Lepas tu lori jalan di atas mereka. Ada yang mati. Mana tenaga dalamnya? Mati. Bawa pergi hospital mati. Nah, jadi tenaga dalam tidak ada jaminan bahwa tenaga dalam itu berkesan melindungi, menjadi jurus tanpa sentuhan atau rawatan. Baru kita pergi, ini saya ringkaskan, kita pergi orang yang ada pengalaman dalam dunia tenaga dalam ini. Cuma saya ringkaskan kesimpulan yang boleh dibuat tenaga dalam, kalaupun tidak ingin kita katakan semua, majoritinya ada keterlibatan jin. Kalau kamu tengok YouTube, kalau anda tengok YouTube, bukan di dunia alam Melayu, Asia Tenggara sini tentang tenaga dalam. Tenaga dalam juga diamalkan di luar negara, Jepun, China, Amerika apa. Dan yang ikut ilmu tenaga dalam ni bukan juga orang Islam. Orang Kristian masih ikut. Ada tuh sendiri keluar. Dari ilmu yoga, reiki keluar, yang mereka ni tahap tok guru yang boleh mengajar orang, boleh menyalurkan tenaga dalam kepada orang. Mereka sendiri keluar dan mengatakan ilmu ini bahaya, ada setan, ada jin terlibat. Itu yang bukan Islam. Yang kita orang Islam cuba-cuba pula mengkaitkan ini tenaga dalam ni selaras dengan Islam. Jadi saya ringkaskanlah jawapan begitu. Nanti kita akan buat lagi kuliah berkenaan tenaga dalam. Sementara itu tontonlah kuliah yang sudah pernah kita buat tentang sejarah tenaga dalam, supaya nanti bila kita buat lagi sambungan kuliah-kuliah tenaga dalam akan lebih mudah faham. Jadi itu jawapan dari saya serahkan kepada coach untuk soalan-soalan seterusnya. Silakan coach. Ya, untuk soalan seterusnya. Okey, untuk soalan jika penyebab ain dah meninggal, air wuduk siapa yang boleh ganti? Okey, kat sini kita kena fahami dahulu kaedah rawatan ain yang paling utama adalah sesi rawatan ruqyah. Okey, kaedah tambahan adalah dengan mandi air wuduk. Kaedah tambahan lain boleh juga sapu minyak zaitun ke seluruh badan. Kaedah tambahan lain juga adalah dengan mandi air bidara. So kalau penyebab ain kita tahu dan kenal dah meninggal, maka kita boleh pilih kaedah yang lain, iaitu rawatan ruqyah ataupun sapu minyak zaitun ataupun mandi bidara. So jangan kita merumitkan keadaan. Kaedah ni ada pelbagai. Kaedah bekam juga. Bekam di bahagian bahu ni juga adalah salah satu kaedah untuk rawatan ain. So maksudnya kalau yang penyebab ain tu dah meninggal, kita skip lah kaedah tersebut. Kita cari kaedah lain. Dan kaedah kata air wuduk ni juga, dia tak semestinya air wuduk orang yang meninggal yang penyebab tu sahaja. Kita boleh ambil air kolah masjid juga sebagai salah satu kaedah mandi air wuduk. Cuma kita kena perhalusi keadaan dan situasi, dan kita boleh, dia memang teknik rawatan ni kena try and error. Kena cuba kaedah ruqyah, kena cuba dengan kaedah sapu minyak zaitun, kena cuba dengan kaedah mandi bidara, kena cuba dengan kaedah mandi wuduk. Kadang-kadang bila kita dah gabungkan beberapa kaedah tu, barulah sembuh daripada penyakit. So harapnya boleh menjawab soalan tersebut. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih coach. Saya ingin ada buat tambahan sedikit berkenaan soalan ini. Okey, pertama jawapan saya, kita kena ingat dalam ilmu ruqyah syariah selalu ditekankan kesembuhan dari Allah. Allah yang menyembuhkan apapun jenis penyakit, sihir, gangguan jin, ain. Jadi seperti yang coach telah beritahu tadi, kalau orang yang mengenakan ain meninggal dunia, ada lagi kaedah-kaedah lain ruqyah syariah yang lain yang boleh diamalkan, boleh menggunakan herba, minyak zaitun dan sebagainya. Jadi bukan semestinya yang mengenakan ain itu, yang di air wuduknya itu satu-satunya cara untuk merawat ain. Sebab
penyembuhnya dari Allah. Kita dengan doa, ya, dengan baca ayat Quran, ayat ruqyah, orang boleh sembuh dari penyakit ain. Sebab Allah yang sembuhkan. Kita berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, kebiasaan, tapi tidak semestinya. Yang pernah berlaku, apabila yang mengenakan ain meninggal dunia, pesakit yang kena ain itu pun sembuh. Ada berlaku. Yang meninggal dunia, yang kena ain itu meninggal dunia, pesakit pun sembuh. Macam contohnya pesakit itu lumpuh. Apabila yang mengenakan ain itu meninggal dunia sudah, mungkin sakit tua dan sebagainya, pesakit itu boleh berjalan sudah semula. Jadi kalaulah kita sangka si A itu memberikan ain kepada si B dan si A itu meninggal dunia tapi si B masih sakit, mungkin coba semaklah, mungkin yang mengenakan ain itu bukan si A, mungkin bapak kepada si B sendiri, mungkin ibu kepada si B sendiri. Jadi mungkin cobalah yang orang lain, bapak ke ibu yang mengambil air wudhu bagi, ataupun siapa-siapa mengambil air wudhu, coba mandikan orang yang sakit tuh. Sebab mungkin bukan yang meninggal dunia itu yang mengenakan ain. Kita cuma sangka saja dia mengenakan ain. Jadi itu tips, panduan-panduan, tidak semestinya tepat, tapi ini sebagai guideline, panduan-panduan untuk orang cuba dalam rawatan penyakit ain. Yang lain tuh seperti yang coach sudah ajar tadi itu pun juga cara-cara merawat penyakit ain. Jadi setakat itu saya serahkan semula kepada coach Kamarul. Silakan coach. Okey, soalan seterusnya, setiap kisah cerita surah Al-Baqarah ada boleh share ke detail ayat-ayat yang boleh orang umum untuk baca atau amalkan. Okey, memang mana-mana guru dia setakat yang saya jumpa juga tak pernah memberi perincian. So bila kita sebut surah Al-Baqarah, memang kena amal keseluruhan surah Al-Baqarah. So kalau rasa perit nak baca surah Al-Baqarah keseluruhan 3 juz, sebenarnya itulah usaha kita. So sebab tu surah Al-Baqarah antara surah yang sangat-sangat ampuh untuk menghancurkan sihir-sihir yang berat ataupun nak memulangkan sihir-sihir yang terkena kepada si pesakit. Sebab nak amal baca surah Al-Baqarah sehari habis, paling kurang pun dalam 3 juzuk, memang memerlukan masa dan ketekunan. So itulah kesungguhan kita untuk melawan balik gangguan sihir tu. So memang itulah kesungguhan kita untuk membacakan keseluruhan surah Al-Baqarah. Okay. Cuma dalam perawat ruqyah yang buat rawatan sesi ruqyah misalnya berubat dengan saya, agak sukar lah saya nak bacakan surah Al-Baqarah full kepada pesakit. So kebiasaannya surah Al-Baqarah yang diambil oleh para perawat biasanya minimum 10 ayat lah, 10 ayat ataupun lebih. Misalnya dalam set 20 ayat-ayat ruqyah. Okay, dalam misalnya yang dalam buku saya ni dalam 20 dalam ayat buku ruqyah ni at least kita baca 5 ayat yang pertama, kemudian kita baca ayat wattaba'u, kemudian kita baca wa ilahukum, kemudian kita baca ayat kursi dan 2 selepas ayat kursi dan juga 3 ayat penutup sebelum surah Al-Baqarah. Itu adalah paling kurang minimum yang kita bacakan kepada pesakit. So kalau tanya ayat yang lebih spesifik, bagi saya tak perlu nak cari yang spesifik. Ustaz Sinar pun dah menjelaskan tadi. Saya dan Ustaz Sinar, kami tidak begitu gemar kepada sakit apa, ayat apa, sakit apa, ayat apa. Kita baca banyak sebab kita perbetulkan niat kita balik. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran ini adalah dengan niat untuk menarik rahmat Allah. So kalaulah baca 5 ayat surah Al-Baqarah, rahmat Allah dah turun dan sembuh, maka Alhamdulillah. Kalau kita baca keseluruhan surah Al-Baqarah, maka ayat dia banyak. So mudah-mudahan bila kita banyak baca Al-Quran, lebih banyak rahmat, lebih banyak pahala. Maka dengan lebih rahmat, lebih banyak rahmat tu, mudah-mudahan segala penyakit kita terangkat. Ini penjelasan saya untuk jawapan surah Al-Baqarah yang mana yang boleh diamalkan. Ayat yang mana di antara surah Al-Baqarah yang boleh diamalkan. Ustaz Sinar mungkin ada nak tambah? Terima kasih coach. Saya ingin menambah jawapan. Okey. Yang kisah-kisah itu dibaca surah Al-Baqarah penuh. Malah ada dibaca berulang kali, 1 minggu sampai berpuluh kali.
siapa yang tidak sanggup baca surah Al-Baqarah, ingin tanya mana ayat-ayat yang perinciannya, sebenarnya telah diajar. Siapa yang sudah lama dengan grup kami, dengan grup Telegram Rota Islam dan selalu menghadiri kuliah ruqyah online, telah diajar. Yaitu seperti yang Coach tunjukkan tadi, belilah buku Coach Kamarul Azli tentang ayat-ayat ruqyah. Beliau telah tulis buku. Amalkan 20 kelompok ayat tuh. Kalau tidak boleh baca surah Al-Baqarah yang begitu panjang, baca hari-hari 20 kelompok ayat tuh, belilah buku Coach Kamarul Azli. Sekiranya masih juga rasa terlalu panjang tuh 20 kelompok ayat, maka bacalah surah Al-Fatihah, 5 ayat awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, Ayat 102 surah Al-Baqarah, ayat kursi 164, ayat kursi 255, 257 dan 285, 286. Semuanya dah disusun actually. Dan boleh tutup dengan ayat-ayat yang penghujung itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang boleh diringkaskan kepada itu. Kalau yang baru berjinak-jinak, baru mungkin tali pinggang putih, white belt atau yellow belt, jadi belum berapa arif, bacalah itu. Tapi bagusnya itulah, belilah buku Coach Kamarul Azli, dalam ada ayatnya dan ada terjemahnya, dan yang boleh ambil ringkasannya, ambil yang di permulaan, nanti kami boleh bimbing. Sebab ada dah diajar sebenarnya, ada di post dalam grup. Kita boleh post ulang semula mana ayat-ayat yang perlu dibaca. Jadi itulah dia punya yang di kalau masih juga rasa berat, baca Al-Fatihah saja ulang-ulang. Jadi begitulah kalau untuk orang awam. Jadi saya serahkan semula kepada Coach Kamarul untuk soalan-soalan seterusnya. Silakan Coach. Okey, untuk soalan seterusnya, adakah boleh kita merawat pesakit dengan ilmu ruqyah asas sahaja atau memerlukan ijazah dari guru-guru juga? Okey. Bila sebut asas, so basic sangat. So bila basic, ianya biasanya digunakan sebagai first aid ataupun untuk merawat ahli keluarga. Kalau tuan rasa berhajat untuk rawat orang luar, orang lain, maka kenalah ambil advance. So sebab apa? Macam ni lah. Kalaulah kita nak berhajat nak menjadi engineer, tapi kita belajar sampai tadika saja. So agak-agak boleh mencapai tak cita-cita nak menjadi engineer? Nak menjadi engineer, kenalah masuk sekolah rendah, kena masuk sekolah menengah, kena masuk matrikulasi, kena masuk ijazah sarjana muda. Dan itu pun sampai tahap ijazah sarjana muda pun masih sekadar engineer biasa saja. Belum dapat title IR lagi. So kena buat dia punya journal dan sebagainya, barulah menjadi advance. So sama juga dengan perawat ruqyah. Adakah saya ni dalam Ustaz Sinar sekadar belajar asas sahaja? Kalau kami sekadar belajar asas sahaja, agak-agak mampu tak kami nak menceritakan kepada tuan-tuan dan mengajar tuan-tuan? So sebab sudah tentulah kena mendalami lebih dalam. Dan bila kita sebut asas, ialah mungkin kaedah kes-kes yang ringan-ringan, sekadar batuk, sekadar demam, mungkin tak ada masalah kita nak rawat dengan ruqyah asas. Boleh, tak ada masalah. Untuk sakit demam, nak makan Panadol, ruqyahkan Panadol dan air secawan untuk kita minum penawar batuk, penawar demam, itu untuk ruqyah asas. Boleh, memang tak ada masalah dan insya-Allah akan selesai. Tapi bila kita berjumpa dengan kes-kes yang lebih kronik, lebih kritikal, sihir, kerasukan yang bersilat, so asas tadi tidak mencukupi. Sama juga basic dia. Ada juga sebelum ni pernah orang tanya, kalau kita baca ruqyah sambil tengok buku, sambil tengok ayat ruqyah, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi kalau pesakit tu tak kerasukan, tak ada masalah. Ataupun kita berpasangan, ada merawat dalam tim, seorang baca, seorang lain yang pegang, boleh. Tapi kalau saya sendiri yang rawat seorang diri, tengah saya baca ayat ruqyah, tengok buku, tiba-tiba sakit meronta, bersilat dan sebagainya. So macam mana saya nak baca ayat ruqyah sambil tengok buku lagi, sambil nak pegang pesakit lagi? So kita kena top up kita punya ilmu kita semakin advance. So memang basically kalau rasa berhajat untuk menjadi perawat, memang tak dapat lari tidak untuk belajar lebih advance lah, ambil ijazah sebab kita nak belajar teknik. Asas
saya hanya ajar tepuk, usap, sentuh. So bila advance kita akan picit point di mana, tekan di mana, kuat mana kita nak tekan dan sebagainya. So itulah poin-poin dia untuk advance lah. Okay. Ustaz Sinar mungkin nak tambah kalau yang berminat untuk belajar. Terima kasih Coach. Saya ingin menambah. Okey, dalam soalan tu ada sekurang-kurangnya ada 3 poin yang penting diingati. Poin pertama yang sebab soalan tu tanya, bolehkah kita merawat pesakit dengan ilmu ruqyah asas sahaja? Memang boleh. Kita baca 3 kul saja atau baca Al-Fatihah boleh. Tapi itulah seperti yang dikatakan oleh Coach Kamarul, kalau penyakit ni macam-macam. Kalau kena jumpa jin ifrit yang merasuk, jin yang mengugut, jin yang macam-macam, jadi perlu belajar lebih banyak ilmu ruqyah. Tapi satu yang saya kena ingatkan, untuk belajar advanced level, asas tidak boleh tinggal. Asas adalah foundation. Asas, belajar asas teknik ruqyah, belajar bahawa yang menyembuhkan adalah Allah, belajar tentang bahawa pentingnya tauhid, akidah di dalam ilmu ruqyah syariah. Asas-asas itu mesti dipelajari dan mesti mantap. Kalau kita terus lompat pergi kononnya nak yang ilmu hebat-hebat, nak black belt terus, nak yang advance, akan jadi masalah. Sebab kita bayangkan bangunan tinggi pencangkar langit, kenapa boleh buat sampai tinggi pencangkar langit? Sebab foundation dia, asasnya, piling dia, besinya, simennya di bawahnya tu, arkitek, engineer sudah kira mantap. Kalau asasnya tidak kuat, foundation dia tidak kuat, bangunan tinggi akan roboh. Jadi begitu, nak advance level, asas kena belajar, kena mantapkan. Dan antara cara mantapkan perkara-perkara asas ini adalah dengan masuk grup Telegram Rawatan Islam dan ikut kuliah online. Sebab banyak kita bincang tentang asas. Kita banyak sasaran pendengar kita, pembaca kita adalah orang-orang awam. Itu pertama. Poin kedua, tentang ijazah, ini kita kena faham ijazah ni ada banyak makna. Jadi kena betul-betul faham. Pernah dulu saya tulis, cuba cek balik tulisan saya tentang ijazah di dalam grup Telegram Rawatan Islam. Ijazah ni ada banyak makna dan ada ijazah yang betul pemahamannya, ada yang tidak betul. Dan ada sistem pengajaran ilmu-ilmu ruqyah tanpa ijazah rasmi, tanpa guru tu cakap saya ijazahkan anda, terus anak murid tu cakap kami terima ijazahnya, qabil tu. Tidak ada berkata, dia ajar, buat kursus, seminar, buat daurah, tidak ada pun dia sebut saya ijazahkan. Walaupun dia tidak sebut saya ijazahkan, bila guru tu mengajar ilmu tu, secara tidak langsung dia ijazahkan lah. Jadi jangan terlalu fokus menikirkan tentang perkataan ijazah. Sebab ada ajaran-ajaran ilmu tenaga dalam yang ilmu kesaktian dibaluti sebagai kononnya ruqyah syariah. Mereka kadang-kala menjual ijazah. Bayar saya 3.000, saya ijazahkan secara jarak jauh, terus kononnya pandailah merawat. Jadi hati-hati, istilah ijazah ni ada banyak makna. Coba ulang kaji, baca nota-nota yang dahulu-dahulu dalam grup Telegram Rawatan Islam. Jadi saya pendekkan setakat itu. Saya serahkan balik kepada Coach untuk soalan selanjutnya. Teruskan Coach. Okey ya, malam ni memang kita ada banyak soalan. Okey, alhamdulillah. Okey, soalan yang seterusnya, dalam rawatan ruqyah selain keluarkan jin melalui muntah, ada tak cara lain? Contoh tarik keluar melalui kaki, kepala dan perut. Okey, sebenarnya apa yang saya buat semasa rawatan ruqyah, saya tepuk. Tepuk tu sebenarnya bukan tepuk saja-saja. Tepuk bersama dengan kekuatan niat untuk menghancurkan tapak-tapak jin. Saya usap-usap, kadang-kadang sapu-sapu dekat bahu tu. Bukan sapu saja-saja juga. Saya sapu tu dengan niat untuk tarik buanglah gangguan-gangguan yang ada dekat bahu. Cuma dalam praktik saya pengamal ruqyah syariah, saya tidak berlebih-lebih dengan kaedah. Maksudnya saya tidak buat, ya Allah aku tarik, macam tarik, ya Allah ketatnya, ya Allah beratnya, ya Allah bismillah, ya Allahu akbar. Kalau saya membuat dengan gaya-gaya sedemikian, akan nampak lebih sensasi. Yang
Yang kadang-kadang kita buat tu kadang-kadang tak ada rasa apa-apa pun. Sambil kita usap tu sebenarnya adalah makrifat kita, kekuatan niat kita untuk usap, tarik dia dan buang. Cuma tak perlu berlebih-lebih dengan kaedah. So kadang-kadang memang kita nampak di video-video orang boleh tarik tu, ya Allah, bismillah, ya Allah, macam terdekat aku tarik, bismillah, ya Allahu Akbar. Kadang-kadang berlakon saja. Mungkin betul. Saya tidaklah mengatakan dia orang tu menipu. Mungkin betul dan kadang-kadang mungkin juga lakonan. Tapi apa yang saya buat sekadar usap, buang, apa yang kita usap, buang, ikut ruqyah mandiri, putaran tawaf, sapu muka, itu adalah untuk kita tarik dan buang. Dan juga jin ni keluar tak semestinya mesti ada reaksi. Kadang-kadang jin tu keluar sekelip mata saja. Kita baca Al-Fatihah ayat kursi, hilang rasa sakit. Dia keluar. So kita tak perlu nak mencari-cari ataupun mempersoalkan macam mana dia keluar. Okay. Kalau dia nak keluar melalui muntah, mungkin kita lebih nampak. Dia bereaksi secara sendawa, kita boleh nampak. Kadang-kadang dia hanya ada vibration kecil, getaran-getaran kecil merayap daripada tangan sampai hujung kuku. Ada yang dia rasa bergerak-gerak daripada peha sampai hujung kaki. Itu juga cara dia keluar. Cuma mungkin kita tak perasan. Dan seperti saya cakap, masyarakat secara umumnya tertarik dengan sesuatu yang nampak konon jelas. Ditarik oleh perawat keluar, dicabut oleh perawat keluar, disembelih, lepas kena sembelih, ditarik pula seolah-olah macam cabut kepala pesakit tu, macam cabut jin. Itu lebih kepada nak tonjolkan kaedah tu. Sebenarnya yang paling utama adalah kekuatan niat. So kita niat hancur. Kita niat dia keluar. Niat dia terbakar. So niat tu sama ada kalau kekuatan kita niat dah cukup kuat, tak perlu apa-apa gaya pun. Cukup kita baca macam ni, dalam hati kita memang aku nak jin yang dalam badan Ustaz Sinar semua hancur keluar. Cukup. Tapi kadang-kadang kekuatan niat kita ni tak cukup kuat. Jadi maka kita tambah dengan kaedah sambil tepuk kepala, ya Allah, aku baca ayat kursi sambil tepuk kepala ni, memang niat aku nak hancurkan jin, tapi disertakan dengan kaedah supaya memantapkan kekuatan niat kita. Tepuk, kita tepuk tu nak bagi pecah lah tu, nak bagi hancur. Tepuk dekat bahu, kat bahu kau ni duduk bertenggek kan, sakit lenguh bahu, sambil kita tepuk ni, inilah niat kita untuk hancurkan tapak-tapak jin yang mana jin duduk di bahu tu. Sebenarnya dia macam tu. So insyaAllah tuan, kalau tak salah saya, Tuan Bakri ni pun memang seorang pesakit saya dan insyaAllah akan hadir khusus saya yang bulan Julai nanti. So semua tu saya akan ajar tips and trick. Okay? Memang kalau dari segi saya baca ruqyah tu nampak agak bersahaja saja. Kadang-kadang letak kayu, saya letak tongkat, tak tap. Dia tap tu memanglah secara zahir di dalam video sekadar ketuk. Tapi ketuk tu dia ada niat di dalam hati. So apa niat saya dalam hati, saya akan ajar di dalam kelas lah. Okay, insyaAllah. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Saya syorkan siapa yang tinggal dekat kawasan Coach Kamarul, ikutilah kuliah Coach Kamarul. Coach Kamarul kursus Coach Kamarul. Coach Kamarul ni nampak bersahaja, dia merawat sebab diumpamakan kalau seni ilmu mempertahankan diri, dia ni dah black belt. Kita tengok saya orang black belt tendang cantik, smooth saja. Dia tak buka bunga macam-macam dah, dia relax je. Dia akan tunggu sakit serang saja. Dia itulah nampak mudah dan memang mudah. Kadang-kala orang yang baru belajar ni nampak macam complicated, sebenarnya tak complicated. Kalau kita dah sampai level pemahaman yang tinggi, dia itulah kata Coach Kamarul, kata kuncinya niat. Kalau saya minta maaf, saya celah sikit. Kalau pergi daurah Syekh Abu Bara ruqyah, dia tunjuk saja. Tak perlu tepuk, tak perlu ketuk pun, pesakit dah muntah-muntah teruk. So sebenarnya kekuatan niat beliau dizahirkan dengan tunjuk. Tapi apa yang dalam hati Syekh Bara, kita tak tahu dia niat hancur ke, dia niat terbakar ke. So tepuk tu tadi sekadar nak menambahkan kekuatan niat kita saja. So sebabnya cukup dengan, guru saya memang cakap macam tu, Kamarul, bila sampai satu tahap level yang kita cukup yakin
dengan kekuatan niat, tak perlu nak kaedah-kaedah dah kata. Perlu sekadar kita baca je, bertempiaran jin tu lari. Dia macam tu. Okay, jadi ada tambahan dari saya. Jadi itulah, kena belajar dan memahami, kena mantapkan basic supaya dapat sampai satu level kekuatan pada niat itu. Saya sendiri, saya tambah ni pengalaman saya. Sebab orang suka tengok cerita sensasi, ada 2 poin. Pertama, pengalaman saya. Jadi ada masanya saya buat drama juga sikit. Buat begini, bocok, bila saya buat begini, pesakit, teriak-teriak yang kerasukan tu, buat begini. Macam-macam, mula-mula lah. Tujuannya untuk bagi pendidikan, pengajaran. Lepas tu, saya relax ya. Saya relax, baca aja kan, tetap juga pesakit tu, jin yang merasuk pesakit tu kerasukan. Baru terkejut yang ahli keluarga tengok, baru saya lepas nanti sesi ruqyah tu saya bagi penerangan. Bukan jurus begini tu yang menyebabkan pesakit. Sakit. Ayat-ayat Quran yang kita baca tu dengan niat kita, itulah yang menyebabkan jin itu terazab. Bukannya jurus tengok. Sebab saya tunjukkan tadi kan saya buat begini, pesakit bergerak kesakitan. Tapi saya diam-diam pun begini baca Al-Quran, tetap juga pesakit yang kerasukan tu kesakitan. Jadi di sana barulah mereka makin faham. Poin kedua, kena hati-hati, pandai, itulah kena belajar supaya dapat membezakan. Dalam ruqyah syariah memang diajar jin boleh keluar daripada mulut, dari muntah, daripada jari-jari tangan, jari-jari kaki, daripada peluh, daripada buang air kecil, buang air besar. Boleh. Tapi kalau kita cakap saja boleh tarik keluar melalui kaki, kepala dan perut, kita kena pandai membezakan. Sebab rawatan ilmu kesaktian, ilmu tenaga dalam pun seperti Coach Kamarul tunjukkan tadi, ada dia buat tarik macam seolah-olah dia menarik yang ni terlalu dramatik. Dalam ruqyah syariah tidak kita tepuk-tepuk, kita usap-usap, dia relax-relax sahaja. Jadi kena belajar supaya dapat membezakan mana yang cara menarik dalam ruqyah syariah, mengeluarkan dari ruqyah syariah, mana yang sebenarnya itu adalah ilmu kesaktian dan tenaga dalam. Dan satu lagi tambahan yang tentang ini pengalaman saya, itu kalau saya itulah tidak ada tarik-tarik drama secara dramatik ni. Sebab apa yang selalu berlaku kepada saya berdakwah kepada jin yang merasuk, saya suruh mereka sendiri keluar. Ada keluar dari mulut, dia muntah lah. Ada keluar melalui jari kaki, dia bergegar-gegar kaki dia sekejap, lepas tu terus itu pesakit macam pengsan sekejap, terus bangun dalam keadaan sehat. Saya yang menyuruh, yang itu saya suruh jin itu sendiri sukarela. Saya katakan kepada jin, kamu pandai masuk, kamu keluarlah. Kamu ni ada akal fikiran, kamu masuk melalui jari tangan, kamu keluar dalam jari tangan. Mula-mula banyak drama lah mereka berlakon cerita ni. Saya kata, kamu pandai masuk, kamu pandai keluar. Bila kita baca ayat kursi berulang kali, kepanasan, las-las, mereka secara sukarela keluar. Ada tu memang yang degil lah, jin asyik dan sebagainya. Tapi dari segi pengalaman saya, kebanyakan saya berdakwah, jin itu yang keluar sendiri. Terpulanglah, ada keluar dari muntah, ada keluar dari jari-jari tangan, jari-jari kaki. Bukan saya yang tarik, mereka keluar sendiri. Itu lebih baik. Itu taraf black belt. Apa ini kita jangan yang drama-drama tarik begitu, kita tepuk-tepuk, dia keluar sendiri. Dan kadang-kadang itulah, dia tidak ada nampak drama. Pesakit lepas itu sedar, sudah keluar jin itu. Kalau jin itu udah kesakitan, dia buat apa? Dia tunggu lama-lama, dia keluar sendiri tanpa kita tarik-tarik begini. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Saya tambahan sikit lagi. So di waktu kita masih belajar asas, memang kaedah-kaedah tadi, sentuh, picit, usap tu sangat-sangat membantu. Tapi trust me, semakin lama, semakin faham, semakin mendalami kaedah ruqyah, dah tak perlu semua tu. Cukup sekadar tunjuk ataupun cukup sekadar baca. Dan terus terang juga tuan-tuan, kalau saya nak kena tepuk, picit, nak kena sembelih semua pesakit, tak larat juga. Satu malam ada 8 orang pesakit, nak sembelih semua seorang-seorang tu, tak larat. So biasanya bila semakin kita faham, semakin kita mahir, semakin kuat kekuatan niat kita, semakin simple kaedah tu. Saya sendiri pun tak lalu nak buat kaedah-kaedah yang nak kena pegang-pegang, nak kena cekik-cekik, meronta ni. Kalau boleh saya baca, saya tap-tap, dia keluar,
keluar, insya-Allah dia akan selesai. Okey. So tak dapat lari tidak, kena mendalami dan semakin mendalami. Okey, soalan seterusnya, adakah setiap kali baca ayat Al-Quran tanpa niat kesembuhan akan memberi kesembuhan pada penyakit yang ada pada diri kita, atau kena niat dahulu sebelum baca ayat Al-Quran untuk dapat kesembuhan? Okey, saya perbetulkan balik daripada awal. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran adalah dengan niat untuk menarik rahmat Allah. Dengan rahmat Allah ni kita sembuh. So kalau kita baca ayat Al-Quran tanpa niat kesembuhan, juga akan mendapat rahmat Allah, juga akan sembuh. Tapi kalaulah kita baca ayat Al-Quran dengan niat rahmat Allah dan ada niat untuk kesembuhan, maka bacaan kita tadi lebih jitu, lebih tepat, lebih kena, lebih padu. Maka kesan dia akan lebih maksimum, lebih sensasi, lebih bertepatan dengan segala usaha kita. Itu sahaja. So maksudnya kalau kata kita nak baca surah Yasin setiap hari tanpa niat kesembuhan, juga Allah izinkan akan sembuh juga. Tapi mungkin 4, 5, 6 kali kita baca baru nak keluar segala penyakit. Tapi kalau dengan niat yang betul, kaedah bacaan yang betul, mungkin sekali baca saja selesai. Sebab tu menjadi persoalan juga. Kenapa ayat ruqyah ni boleh beli buku, boleh baca, tapi tuan-tuan baca tak muntah pun, tak kerasukan pun. Tapi kenapa Ustaz Sinar baca, baru baca sikit je dah kerasukan? Sebab Ustaz Sinar ada kekuatan niat yang tepat, kaedah bacaan. Okey, mengambil ilmu juga daripada guru, ada keberkatan guru, maka bacaan tadi akan lebih bertepatan dengan niat. So maka akan lebih terkesan kepada jin tadi yang dalam badan. Itu sahaja. So kalau tanya saya, nak baca tanpa niat kesembuhan juga insya-Allah akan sembuh. Kalau baca dengan niat untuk kesembuhan, insya-Allah akan berlipat kali ganda lah rahmat untuk sembuh tu tadi. Sebab kita baca tadi memang niat kita minta dengan Allah nak sembuh. Berbanding dengan kita baca tadi niat beribadat sahaja. Itu sahaja tambahan penjelasan daripada saya. Ustaz Sinar nak tambah? Terima kasih Coach. Ada soalan lagi. Saya ingin menambah. Okey, pertama jawapan saya sama dengan jawapan Coach Kamarul. Kedua, saya ingin memberi tips untuk orang-orang yang baru belajar ni. Okey, pasang niat pada awal semasa ingin membaca ruqyah. Antara senang untuk pasang niat, kita berdoa, ya Allah, dengan saya membaca ayat suci Al-Quran ni, sembuhkanlah adikku yang akan kubacakan ruqyah. Contohnya begitu. Ataupun baca mukadimah doa, zikir-zikir. Lepas tu baru baca ayat-ayat ruqyah. Tapi kalaulah kita tidak niat waktu permulaan, ini cantiknya ilmu ruqyah syar'i. Kita boleh niatkan kemudian pun tidak apa. Kita baca sudah ayat Quran, sudah pertengahan baca ayat ruqyah baru kita tengok ada niat tadi. Kita boleh letak niat pada pertengahan ataupun penghujung bacaan dah. Kita berdoa, ya Allah, semoga bacaanku yang tadi itu Engkau jadikan rahmat dan jadikan kesembuhan kepada pesakit di depanku. Contohnya, artinya boleh niat pada awalnya atau niat pada akhirnya. Dan tambahan lagi satu poin, ini untuk berkongsi pengalaman betapa pentingnya juga niat, yaitu saya pernah meruqyah, saya punya saudara, sepupu saya, dia kerasukan. Lepas tu ada satu kenduri doa selamat kan. Dan di dalam kenduri doa selamat tu akan dibaca Yasin dan juga beberapa ayat yang ada dalam ayat ruqyah. Jadi keluarga saya ni yang anak dia, yang sepupu saya ada di, mereka takut waktu kenduri itu dia akan kerasukan, jadi malu, nanti akan malu. Tapi saya kata jangan bimbang. Dan saya perhatikan, saya bilang kalau berlaku apa-apa kita bawa nih yang adik sepupu saya ini ke tempat ini yang nih, kalau tapi dia tidak kerasukan, dia ada batuk-batuk sedikit saja, dia tidak kerasukan. Sebab kenapa? Waktu kenduri kita baca ayat-ayat Yasin dan ayat-ayat yang sebagian itu ada juga dalam ruqyah, tapi kita niat doa selamat, semoga Allah sampaikan pahala bacaan kita kepada roh-roh yang meninggal dunia. Kita bukan niat untuk ruqyah. Jadi saya punya sepupu waktu itu dia tidak kerasukan, dia cuma ada batuk-batuk saja. Jadi itulah, kalau kita niat ruqyah, dia ayat yang sama, dia boleh jadi ruqyah, orang boleh ada kesan. Tapi tidak semestinya
kesan tu nampak, ada tu kesannya halus kecil. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Situasi yang hampir sama juga. Andai kata saya menjadi imam solat Isyak, saya baca ayat Al-Fasibtum. So di belakang saya ada 20 orang makmum. So mungkin 20 orang makmum di belakang saya ada yang memang sakit. Tapi bila saya baca ayat Al-Fasibtum tu, insya-Allah tak ada orang kerasukan di belakang sebab saya baca tadi dalam solat dengan niat untuk membacakan di dalam solat saja, maka tidak akan ada reaksi. Tapi kalau saya tengah solat tadi, saya membaca ayat Al-Fasibtum tu semasa bacaan solat, berserta niat untuk sembuh, berserta niat untuk hancur jin, mungkin orang tengah solat juga akan kerasukan nanti. Sebab itulah bezanya macam tu. Okay, sama juga kita pernah tengok pertandingan tilawah Al-Quran, musabaqah Al-Quran, mereka membacakan ayat Al-Quran dengan tajwid yang sangat tepat, dengan taranum yang sangat baik. Walaupun mereka membacakan ayat-ayat ruqyah, belum ada lagi dalam dewan taranum, dalam dewan musabaqah tu yang akan jadi kerasukan. Sebab mereka khori tadi baca bukan dengan niat untuk kesembuhan, bukan niat untuk hancurkan. Tapi mungkin juga dengan berkat bacaan mereka ada pesakit sembuh. Cuma dia punya kesan bukan terlalu sensasi hingga kerasukan. Macam tu. Okay. Soalan seterusnya. Assalamualaikum. Adakah bisa gigit jin? Boleh gosok dengan limau nipis? Adakah cara tu betul? Ya, boleh. So kalaulah ada kesan-kesan lebam-lebam secara tiba-tiba tu digigit oleh jin tu, lebat oleh jin tu, boleh kita mandi dengan air limau. Limau tadi diperah, dibuat mandi, dan limau tadi juga digosok-gosok di tempat yang lebam. Itu juga boleh. Ataupun puan boleh juga beli produk-produk bidara. Misalnya produk bidara saya ni, balm ni, balm bidara ni boleh juga disapu di tempat yang sakit tu lah, di tempat-tempat yang rasa berbisa, tempat-tempat yang ada lebam tu, boleh ambil balm bidara lemon saya ni, boleh order dengan saya ni dan disapukan ke tempat yang sakit. Ataupun nak guna produk orang lain pun tak ada masalah, boleh guna minyak bidara, minyak kasturi juga boleh. Biasanya kalau tempat-tempat yang kena gigit ni lebih mudah kita bantu dengan bantuan produk-produk lah. Okay. Itu saja jawapan, pendek saja, sebenarnya tak perlu nak tambah lagi Coach. Ustaz Sinan nak tambah? Saya tidak ingin menambah untuk soalan tu Coach. Teruskan Coach. Adakah, maksud saya, adakah kaedah keluarkan jin melalui jalan lain? Okey, sebenarnya kalau yang mana saya rawat, kita memang minta jin tu keluar melalui jari kaki ataupun jari tangan sahaja, ataupun muntah sahaja. Sebab kita tak nak ada mudarat. Jin ni bersifat hawa panas. Kalau jin tu keluar ikut mata, hawa panas tu keluar ikut mata, boleh menyebabkan berlaku kerosakan mata. Kalau jin tu keluar ikut telinga, boleh pecah gengendang telinga. Sebab tu ada sebab. Ada sebab kenapa dan mengapa bila saya buat rawatan ruqyah, gangguan ya maksyarah jin, bila aku azan, kamu hanya ada 2 jalan saja untuk keluar. Keluar ikut jari-jari kaki ataupun muntahkan ikut mulut. Sebab kita dah bagi dia jalan, keluar ikut kaki atau ikut mulut saja. Kita tak nak dia keluar ikut mata. Kita tak nak dia keluar ikut telinga. Boleh memudaratkan si pesakit. Itu saja. Okay. So sebenarnya benda-benda gitu hanya akan kita bongkarkan rahsia dia semasa khusus. So yang mana yang rasa duduk jauh, duduk KL ke apa ke, memang kena usahakan datang. Dan alhamdulillah ada seorang peserta daripada Kulim, kalau tak salah Kulim ke Sungai Petani, yang memang nak datang ke tempat saya khusus. Tu jauh tu, Kulim nak datang ke tempat saya almost 7 jam, 8 jam driving. Okay, dia orang datang. Ada yang daripada Seremban, ada yang dari Jempur Negeri Sembilan, 2-3 jam perjalanan dia orang nak datang. So memang bab nak mencari ilmu ni jarang dapat ilmu yang dekat-dekat. Okay, saya sendiri pun dulu nak menuntut ilmu dengan guru saya, pergi ke Temeloh, pergi ke Kota Baru, pergi ke KL ikut daurah. Jarang program khusus tu ada di Kuantan. Saya memang kena pergi travel jauh. Okay,
So tuan-tuan juga nak mencari ilmu kena travel juga. Kena ada usaha juga. Okay, soalan. Okay, orang tinggal dekat Pahang jangan terlepas peluang hadir belajar ruqyah. Alhamdulillah setakat ni dah ada 15 orang yang daftar. So masih buka lagi penyertaan. Tolong bantu sebar-sebarkan lagi. Puan Aziz juga memang salah seorang anak murid saya juga yang berada di Kemaman. So harap apa yang dah belajar tu kena praktik-praktikkanlah juga. Okay. Okay, so far dah tak ada soalan. Soalan semua dah habis. Masa pun dah pukul 11:10. So saya rasa cukup untuk minggu ni. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup. Terima kasih Coach. Dan saya ingin ada sedikit tambahan. Minta maaf kepada Puan Jaja Udin sebab saya katakan saya ingin buat penerangan tentang yang jin tu, yang jin bangsawan dan jin sufi, tapi mungkin tidak dapat pada malam ini. Nanti kita pada kuliah akan datang mungkin saya boleh huraikan. Sebab saya ada pengalaman berinteraksi dengan sebab kaedah saya merawat, selalunya saya berdakwah, saya berdialog dengan jin dan saya berdakwah dan mereka secara sukarela keluar. Jadi saya pernah jumpa situasi begitu, malah itu jin pergi WhatsApp saya. Tapi itulah mau huraian dia agak panjang yang tidak akan dibuat ini. Nanti orang kata macam mana boleh jin WhatsApp, nanti saya akan terangkanlah di mungkin kuliah-kuliah akan datang. Nanti saya akan untuk menjadi panduan kepada Puan Jaja Udin untuk memahami situasi beliau. Jadi untuk kita punya majlis pada malam ini, saya kata-kata penutup dari saya ucapkan terima kasih kerana malam ini ramai yang hadir dan cantiknya malam ini kita punya suasana seperti podcast. Seperti podcast iaitu banyak interaksi. Ada banyak soalan daripada peserta dan ada dijawab oleh dua penceramah. Dia seumpama podcast. Saya memang suka kalau penyampaian ilmu dalam bentuk macam podcast, ada interaksi dua pihak, ada penanya, ada penjawab. Jadi syukur alhamdulillah kita bertambah semula kita punya peserta pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita punya kuliah online ini berterusan sehingga ke tahun hadapan dan semoga juga sekiranya ada bantuan nanti sumbangan daripada tuan-tuan puan-puan kalau sudah habis yuran membayar untuk sehingga tidak pasti tinggal ke bulan berapa kita melanggan ni. Bulan Februari kalau tak salah saya. Jadi tahun depan sebelum bulan Februari kita harap ada lagi lah beberapa rakan kita yang akan menyumbang untuk kita bayar Google Meet ini untuk kita boleh teruskan kuliah kita secara online. Jadi dengan itu saya ucapkan semula terima kasih banyak-banyak kepada semua dan juga mohon maaf jika kami ada tersilap kata terkasar bahasa. Maka dengan ini saya serahkan kembali majlis ini kepada moderator kita, sahabat saya Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okey, berapa bayaran Google Meet? Kalau tak salah saya untuk tempoh setahun tu dalam 300 plus saya. So yang pada tahun ni dah ada orang yang sponsor bayaran selama setahun daripada bulan 2 tahun ni sehingga bulan 2 tahun depan. So yuran tu dah dijelaskan oleh ada seorang hamba Allah. So bila sampai tahun depan nak kena renew dia punya payment dia tu. Kena renew payment itu. Kalau tak salah saya dekat 300.5 insya-Allah. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah juga dah ada orang bagi tahu nak sponsor. Sebab terus terang frankly speaking, saya memang agak jarang meminta bantuan sumbangan untuk pusat rawatan dan sebagainya. So cuma untuk Google Meet ni sebab kita dah aktif almost setiap minggu kita akan buat kelas. Ataupun kalau kata ada urusan mungkin selang 1 atau 2 minggu saja. So kita memerlukan sebab Google Meet yang terbaru sekarang ni dia ada syarat dia. Kalau yang free sekarang ni hanya boleh setakat 30 minit dan yang free pula kita tak boleh rekod, tak boleh rakam.
So bila kita ambil yang Google Premium, kita bayar yuran untuk dia punya Google Meet. Kita boleh ada unlimited peserta, masa juga unlimited, dan juga kita boleh rekod sesi live di mana nanti yang dah rekod ni saya akan upload semula ke dalam YouTube. Cuma bayaran Google Meet tu saya memang bagi tahu dia adalah akaun personal Google saya lah, sebab saya live melalui akaun saya. So memang saya juga akan gunakan akaun Google tersebut untuk hal-hal kerja yang lain lah. Saya minta halalkan bab tu. So yang mana yang rasa nak bagi sumbangan, terima kasih. Dan juga seperti yang kita maklumkan, kuliah online kita adalah percuma, namun sumbangan hadiah infak seikhlas hati juga sangat dialu-alukan. Nanti di dalam grup Telegram saya dan Ustaz Sinar, kami akan postkan satu account number, boleh sumbangkan seikhlas hati. Kami tak paksa untuk beri sumbangan, tapi kalau ada lebih kurang 16 orang, 15 orang, kalau dapat bagi sumbangan seorang RM10 saja, seorang RM5 pun dah cukup. Okay, bagi saya tak perlu banyak-banyak sebab nanti minggu depan nak ada kuliah lagi. So jangan terbeban dengan isu kos. So bagi saya infakkan seorang RM10 sangat-sangat banyak dah tu bagi saya. Seorang RM10 supaya boleh Ustaz Sinar dan saya gunakan hasil sumbangan tu nak prepare slide, nak beli mikrofon, nak beli speaker dan sebagainya. Yang saya sekarang ni, saya rasa saya memerlukan speaker dah ni. Sebab sekarang ni saya pakai speaker standard laptop, mungkin tak berapa kuat, mungkin rasa dah nak kena upgrade kepada speaker yang lebih besar dan juga mikrofon yang lebih cantik lah. Sebab tu kalau kebanyakan kuliah-kuliah online, kalau kita tengok YouTuber, TikTokers yang mana yang lain-lain tu, mereka kena set up studio dengan adanya speaker, adanya mikrofon dan sebagainya tu, supaya audio dan visual mereka tu lebih cantik. Okay. So sebenarnya duit-duit sumbangan infak tu lah yang akan kami gunakan untuk upgrade facility kami untuk memberi kuliah. So mudah-mudahan sumbangan-sumbangan tuan-tuan tu juga akan bermanfaat kepada masyarakat secara umum. Okay. So yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya dan juga diri Ustaz Sinar. Saya mohon maaf salah dan silap kalau ada. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah. Alhamdulillah, itu saja untuk minggu ni. Dah boleh left group semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan.